Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat malam. Okey, malam ni 4 November kita akan masuk kepada topik yang patut saya cover last week tapi cover malam ni, iaitu berkaitan dengan bagaimana menulis dan menerbitkan artikel jurnal tanpa data, iaitu ada 3 jenis kat sini, iaitu artikel berbentuk konseptual, artikel general literature dan juga artikel short communication. Okey, cuma artikel short communication ni boleh ada dua lah. Dia boleh dalam bentuk ada data dan juga berbentuk tanpa data. Jadi kita akan go through kepada 3 jenis artikel ni sesudah kita dah selesai jenis artikel yang lain, iaitu artikel berbentuk penyelidikan dan juga literature review. Jadi kat sini kita ada 3 lagi jenis artikel yang saya boleh katakan adalah artikel tanpa data. Jadi kita terus mulakan untuk 3 jenis artikel ni. Kita bagi artikel yang pertama adalah artikel berbentuk konseptual. Seperti biasa, kalau ada soalan boleh tanya dekat ruang chat, nanti saya boleh respon. Okey, artikel berbentuk konseptual juga dipanggil sebagai artikel ilmiah. Jadi jangan pula ada yang mengatakan bahawa artikel berbentuk konseptual ni tak sesuai dengan penyelidikan. Dia juga merupakan penyelidikan walaupun tidak mengumpul data dalam kajian, tetapi kita buat literature search. Maksudnya kita kena baca artikel jurnal and kita kena buat review and kita boleh penulis secara perbincangan literatur. Tetapi kelebihan dalam konseptual ni kita boleh propose. Jadi amalan biasa macam saya sendiri, bila menuliskan artikel konseptual tu, kita boleh akhirnya output lepas kita review tu, kita boleh propose lah. Propose conceptual framework ke, propose model ke, dan propose lain-lain fundamental. Jadi kita boleh hasilkan satu output yang dipanggil sebagai propose. Kenapa propose? Sebab kita tak uji dan kita tak testing. Jadi kita tak, kalau nak testing kita kena kumpul data lah. Tetapi artikel konseptual ni kita boleh katakan cadangan. Kita propose. Jadi artikel jenis konseptual ni adalah kajian konseptual yang tiada data, yang mana kita kumpul daripada sebuah analisis penyelidikan sebenar. Artikel ini perlu ada tajuk, macam biasalah outline dia kan. Ni saya highlight balik lah kan. Kita bermula dengan title, lepas title ada abstract, lepas abstract ada keywords, kemudian ada pengenalan, kemudian ada kajian literatur, kemudian ada metodologi. So metodologi tu beritahulah kita gunakan review apa. Jadi kat sini boleh juga kan, kalau katakan siapa yang nak gunakan metodologi tu, nak gunakan SLR, boleh. Bila kita gunakan SLR, kemudian kita propose konsep. Di sini mungkin ada dua lah, orang panggil artikel literature ke sebab ada SLR kan. Tetapi last kali output dia adalah kita bangunkan propose. Jadi kat sini kalau tanya saya, kalau dia cadangkan sesuatu atau cadangkan propose framework, so dia jatuh dekat artikel berbentuk conceptual. Tapi kalau nak katakan artikel bentuk literature pun tak apa sebab dia ada buat SLR. Kalau tak nak buat SLR pun tak apa. Paper berbentuk conceptual ni tak payah tulis metodologi pun tak apa. Dia ada introduction, kemudian kajian literatur, kemudian propose. Jadi ada 4 step je. Introduction, literature review, propose conceptual framework, conclusion. 4 je. Sebenarnya paper bentuk conceptual ni 4 step dah cukup dah. As a minimum lah. Tetapi juga tidak menghalang untuk kita masukkan rujukan, buat rujukan requirement dan juga appendix jika ada. Artikel konseptual diperjelaskan dan juga saling berkaitan lah. Kita kalau ada melibatkan beberapa variabel, nak tengok hubungan ke, nak tengok kesan ke, boleh. Ataupun kita cerita general je. Ceritakan daripada step 1, step 2, step 3 ataupun dalam bentuk mapping. Akhirnya kita tutup dengan kita punya artikel ni dengan come out dengan cadangan. Okey, cadangan model ke, framework ataupun lain-lain. Artikel konseptual juga boleh diperkemaskan dengan memasukkan kepelbagaian, iaitu ada rajah dan juga ada jadual untuk pastikan bahawa artikel kita menarik lah. Jadi artikel kita bukan plain lah. Cubalah create jadual dengan buat summary ke contohnya, create visual, contohnya figure,
bila kita membincangkan terdapat 5 factors ke, lukislah gambar untuk gambarkan 5 factors tu, gambar pokok ke, gambar bunga ke dan sebagainya pun boleh. Okey, jadi antara jenis artikel berbentuk konseptual ni adalah artikel conceptual literature, artikel conceptual, conceptual full model, conceptual based pada satu hipotesis atau satu research question, ataupun ada dipanggil juga conceptual commentary. Ni banyaklah, kita tengok publisher lah kan. Biasanya publisher yang banyak kategorikan jenis artikel ni contohnya adalah Sign Direct daripada Elsevier. Okay, itu dari segi asas dia ataupun sedikit pengenalan tentang artikel berbentuk konseptual. Jadi kita pergi beberapa contoh dulu sebelum saya tunjuk artikel yang sebenar. So kita tengok dulu asas macam mana nak fahami kategori sebagai artikel berbentuk konseptual. Okey, ini kes yang pertama. Okey, dia punya outline adalah introduction. Okey, kemudian dia letak conceptualization, review, lepas tu dia buat new definition, kemudian dia buat empirical example, kemudian conclusion. Penting kalau kita pergi ataupun bedah sebuah artikel jurnal, kita kena tengok outline sebenarnya. So kalau kata nak buat paper bentuk conceptual, kes ni nama dia conceptual review. Ada contoh satu, dia ada banyak lah, kita tak boleh refer satu contoh je, kena refer banyak contoh. Ni ada intro, conceptualization, review, new definition, empiricals, examples, conclusion. Ada beberapa kan. Jadi secara keseluruhan dia ada 12 muka surat. Ada 2 table, ada 3 figure. Nampak artikel ni pentingkan visualization. Ada rujukan dalam 2 page, appendix tiada. N tu merujuk no lah, tiada. Ni artikel dia. So daripada publisher daripada Elsevier, daripada Sign Direct. Nama jurnal ni adalah Technovation, antara jurnal yang baik, Q yang baik, okay, Q1. Okay. Innovation Ecosystem, a Conceptual Review and New Definition. Alang-alang kita tengok ni, kita tengok sikit lah konten dalam sebuah artikel ni. So kita pun boleh ambil idea dia kalau nak ambil tajuk, nak buat tajuk macam ni pun boleh. So kat depan tu bidang dia lah, dia nak buat Innovation Ecosystem. Okay, nama tajuk jurnal ni Technovation. Dia nak buat Innovation Ecosystem, match Jadi tengok nama tajuk, tengok apa tajuk dia pun dah kena. Kita tak boleh tulis artikel yang tak match dengan nama jurnal ataupun scope of jurnal. So yang menarik kat sini adalah a conceptual review and new definition. Kalau kita pun output kita akan come out dengan new definition contohnya. Ada nak buat review contohnya. So boleh pinjamlah tajuknya. Dekat depan tu tukarlah. Contohnya kalau saya nak hantar kat jurnal ni, mungkin saya letak environmental innovation. Contohnya kan. A conceptual review and new definition. Kedua, artikel ni kekuatan dia menyebabkan ada kolaboratif. International kolaboratif lah. Satu daripada UK, satu daripada Sweden. Jadi seperti mana yang kita dah perbincangkan dalam tips and tricks, menjadi satu kelebihan jika artikel tu dapat diterbitkan secara berkolaboratif. Jadi kat sini dia boleh berkolaboratif lah antara UK dan Sweden. Itu chances yang tinggi lah untuk kalau pastikan artikel kita dapat potensial lah untuk diterbitkan. Okey, kita tengok kat sini, ini salah satu figure kan. Seperti mana yang saya maklumkan tadi, kita kena banyak masukkan figure dan table dalam penulisan artikel. Ini contoh lah. Kalau kita nak dapatkan idea macam mana nak keluarkan figure lah. So kat sini dipecahkan lah. Dia punya tema adalah, di bidang dia lah kan. Illustration of Innovation Ecosystem Definition. So dia pecah pada 3 lah. Ada actors, ada artifacts dan juga activity. Kan? Okey, dia punya konsep seperti mana dalam literature, systematic literature, maaf. Okey, yang saya katakan tadi bahawa paper berbentuk konseptual ni juga boleh buat macam konsep dalam SLR. Maksudnya kita screening dulu berapa jumlah artikel yang kita nak sintesis atau review. So kat sini dia bermula dengan 303, kemudian yang most site ada 120. Artikel yang kita with explicit definition tinggal 22. Okay, key reference from explicit definition ada 18. Key reference with explicit definition ada 4. So dia buat inclusion. So last kali final sample explicit definition 21. Jadi artikel yang bersesuaian lah untuk dia nak buat conceptual review dan definition ni, new definition ni. So dia akan menggunakan 21 artikel dalam konteks figure yang kedua lah, iaitu dia nak buat artikel selection process. Okay, kemudian dia dapat jumpalah komponen team dia.
And ada beberapa kat situ kan. Mula-mula co-evaluation ataupun co-specialization, competition, collaboration, activities, actor, institution, artifact. Kalau tengok gambar rajah tadi tu, yang 3 tadi tu lah. 3A tadi tu. Activity, actor dengan artifact dengan support institution. So yang kat atas tu tambah lagi co-evaluation, competition dengan collaboration. Okay, jadi masukkan ni nak tulis artikel berbentuk konseptual ni, output itu boleh diterjemahkan dalam bentuk visual. Okay, kita pergi contoh yang kedua. Masih lagi kategori conceptual review. So yang ni 3 step je. Intro, LR, conclusion. Ada 3 je. Kalau saya sebutkan tadi saya biasa dengan 4. Yang ni 3 je. Introduction, literature, conclusion. Yang ni 10 muka surat. Ada table ada 1, figure tak ada. Reference dia banyak, iaitu 2 muka surat. Jadi 8 tu konten lah, 2 tu pasal dekat reference saja. Okey. Sekejap Saya kena share balik sekejap Slide ni hilang pula ya. Sebentar. Boleh nampak slide ni? Saya tengah share ni. Okey. Oh, hilang balik. Ya, saya share semula. Network ke apa ni? Tiba-tiba hilang. Sekejap Okey, kita sambung Ini contoh yang kedua. Nanti kita akan buka artikel yang sebenar supaya kita nampak lebih jelas. Kita nak faham basic dulu Jadi contoh kedua artikel berbentuk konseptual ni nama dia conceptual review. Kita ada 10 page, table ada 1, reference ada 2 page. Jadi secara total ada 8 konten 8 muka surat tentang penulisan dan 2 muka surat reference, tak ada appendix, tak ada figure. So ini tajuk artikel dia Grand Narrative for Sustainability, Grand Narrative for Sustainable Mobility. A conceptual review. So kat sini saya kategorikan conceptual review lah. Dia pun letak conceptual review. Cuma bezanya tadi conceptual review and new definition. Yang ni cuma ada a conceptual review. Kalau tengok kolaboratif berlaku antara Norway dan juga UK. Ada international kolaboratif. Okey, kita tengok artikel yang seterusnya. Artikel conceptual yang ada tadi ada 3 je, introduction, literature review, conclusion. Yang contoh ketiga ni dia ada introduction, a critical review dan conclusion. Dia dia tak ada literature review tapi tulis a critical review. Kalau kita tengok tadi, okey, penting juga tahu tengok outline. So kalau contoh tadi dia ada intro, LR dan conclusion. Okay, yang contoh yang seterusnya ada introduction, dia tak ada LR tapi a critical review, kemudian conclusion. Ada page ada 12, table ada 1, figure ada 3, reference ada 12, ada 2 sorry. So total page dia 10 lah kalau dalam bentuk penulisan. Okay. Okay, ni artikel dia. Artikel yang sebutkan tadi ada 12 page, satu table tadi Okay, ni artikel dia. Saya tengok baca tajuk. A proposed human resource management model for zakat institution in Malaysia. Yang ni kolaboratif antara Malaysia dan juga Brunei. Okay. Nanti kita boleh bedah artikel ni nantilah. Saya buka full artikel dia nanti. Okay, artikel ni menarik nak bedah sebenarnya. Ada gambar tak keluar pula lah sebentar Dia ada betulnya ada gambar ni. Okay, kita balik Okay, mungkin network kot. Saya nampak macam slow sikit kat sini. Minta maaf kalau ada masalah mohon bagi tahu ada soalan tentang berkaitan dengan topik kita ni oleh Nur Arni. Source from author and other source juga kena explain
untuk figure atau table juga. Okey, kalau katakan you adopted atau adapted, kena nyatakanlah dengan mengikut format jurnal lah. So Nur Ani Nazira, kalau gambar itu you ambil daripada orang lain, contoh gambar teori atau visual mana-mana, so you kena nyatakan sumber lah. Kalau kita yang compress ataupun kita yang summarize kan, setelah ambil satu artikel ni, kita buat table and kita review 10 authors sekejap lepas, kemudian kita buat table summary kan. Yang tu kita buat author, ada tetap author own. Tak apa, nanti saya tunjukkan. Memang asas ni saya nak tunjukkan beberapa jenis dulu supaya berfaham macam mana orang buat maklumat lekat bawah table tu atau atas table ikut format lah kan. Jadi dekat situ macam mana maklumat tu, sama ada nyatakan juga adopted atau adapted ataupun author own kan. Okey, Murni, kalau tanyakan dari jenis, dari jenis. Bila orang kata critical review dan literature review, dia asasnya sama je. Asas dia sama. So, kenapa saya kata asas sama? Macam kita ambil literature review. Literature review kita dah bincang minggu lepas. Literature review ada kategori macam bibliometrics, analysis, articles, berbentuk SLR, systematic review, kita buat scoping review. So buat meta analisis yang lain-lain. So kat situ memang kita akan buat synthesis and summaries. Kan? Jadi kat situ pun kita buat perbincangan secara critical. Okay. Cuma di sini apa yang saya nak sampaikan adalah dia adalah bergantung kepada publisher. Okay. Kalau kita nak dapatkan satu mutlak perbezaan itu sangat susah. Jadi kadang-kadang kalau dekat Emerald dia panggil artikel tu berbentuk literature. Tetapi dekat Elsevier dia pecahkan ada critical review, ada a review, ada macam-macam. Kalau especially yang memang kalau nampak paling banyak differentiate dia adalah dia daripada Elsevier. Jadi saya tak mampulah saya nak bawa macam dekat Elsevier tu kan. So tak silap saya pernah kira almost dekat 20 jenis artikel kalau identify by Elsevier. Tapi saya ambil konsep paling mudah lah, yang mana saya ambil yang kebanyakan kalau setengah jurnal tu dia pecah dua je. Dia ada research artikel, review artikel, dua. Jadi saya besarkan sikit. So saya pecahkan kategori itu ada original article atau research article. Kemudian literature review yang kategori meta analysis, systematic literature review, bibliometrics. Okey, kategori yang hari ini adalah bentuk conceptual. Cuma saya letak macam dekat general macam dekat Elsevier dia ada conceptual review dan juga critical review tu. Mungkin kita duduk dekat bahagian, tengoklah kalau critical review tu dia come out dengan something yang dia propose, dia boleh kategori sebagai conceptual punya kumpulan. Kalau dia buat review je, ada teknik ke tak ada teknik. So critical review tu boleh ada teknik dengan tak ada teknik. So ada critical review tanpa teknik, kita panggil general review. Kalau critical review tu ada teknik, macam SLR, meta dan biblio, tu kategori literature. Jadi kalau tanya saya critical review tu boleh. Saya buat critical review. Kategori short communication pun boleh. Saya buat critical review dalam paper conceptual pun boleh. Saya buat critical review dalam paper literature pun boleh. Tapi kalau dalam jurnal, kita boleh katakan literature review tu duduk satu kumpulan lain lah. Berbeza dengan conceptual. Cuma contoh macam tadi tu, boleh juga paper conceptual tapi dia buat juga teknik. Tu nampak kita confuse tu. Ni paper jenis artikel literature ke artikel berbentuk conceptual? Sebab ada dua-dua. Dekat sini saya ambil siapa yang output terakhir lah. Kalau output terakhir dia come out dengan propose, jadi tu artikel berbentuk conceptual. Tapi kalau orang nak panggil tu artikel berbentuk literature review pun tak mengapa. Okay, ada kawan-kawan kita ni keluar masuk pun mungkin isu internet lah kan. Tak apa nak kuat. Lagi-lagi musim hujan. Kalau tempat saya ni hujan je. Daripada petang tadi hujan je. So kita bagi satu contoh ni, artikel ni daripada Kolaboratif Malaysia dan Brunei, a proposed human resource management model for zakat institution in Malaysia. Okey, ini contoh lah. Ini contoh dia. Ini dia ambil daripada yang original. Dia ambil daripada Brewster. Dia ambil macam ni, dia tulis source Brewster. Ini kod format dia lah. Kalau hantar jurnal ni kat mana, daripada Emerald kan, daripada ISRA, International Journal of Islamic Finance. So format dia letak macam ni, source Brewster. Ini maksud yang original lah. Okay, yang kedua ni daripada source dia daripada Reader and McCandless 2010. Jadi dia letak source, letak citation macam ni. Jadi sama juga. Okay.
Kemudian dia propose. Dia ada propose ni. Nampak ni? Dia propose HRM model for zakat institution. Nampak? Dia sendiri yang mencadangkan visual propose model ni. So nampak source dia author own. Jadi kalau merujuk kepada soalan Arni tadi, ini jawapan dia lah. Jadi kalau kita come out dengan sendiri jadi author own. Kalau orang lain punya, kita kena letaklah source tu daripada authors dia. Tapi ini pun formatting pun bergantung pada jurnal. Setiap jurnal tak sama jadi kadang-kadang jurnal ni ada berbeza sikit cara dia kan. Okey, kita bagi contoh yang ketiga. Yang ni kalau kita tengok outline dia panjang sikit. Dia ada introduction. Tadi yang dua terakhir ada 3 step je. Yang pertama tadi dia letak introduction, literature review, conclusion. Yang kedua tu letak introduction, critical review, conclusion. Yang ni dia patah balik seperti mana yang saya cadangkan lah. Kalau macam saya ada tambahan sikit. Cuma yang ni mewah sikit. Kenapa saya kata mewah? Sebab dia ada 2 yang dia propose. Yang pertama dia propose model, kemudian dia buat propose parameter. So outline dia introduction, kemudian dia propose model, yang kedua dia buat propose parameter, conclusion. Kalau saya mungkin boleh buat 2 artikel ni. Artikel pertama propose model, artikel kedua propose parameter. So secara total 20 muka surat. Sebab ada 2 yang dia nak propose, jadi logik lah kenapa muka surat dia banyak. So table ada 1, figure ada 6. Menariknya figure dia ada 6. So reference 3 page bermaksud 17 lah. 17 muka surat. Kat situ je kita punya penulisan. 3 muka surat adalah reference, appendix tiada. Okey, ni nama artikel tu, propose model. Jadi kat sini kalau kata you nak hantar, contohlah dua-dua ni yang publisher ni, publisher ni dua-duanya daripada Emerald. Jadi dekat Emerald memang boleh pakai straightforward je tajuk a propose. Ni pun tajuk ni yang kita nak tengok tadi pun tajuk dia a propose. Jadi perkataan propose boleh guna dalam penulisan artikel. Propose model for unit trust, wakaf and the parameters. Sebab dia 2 kan. Dia propose model dan dia nak propose dekat parameter for their application. So yang ni tak ada kolaboratif. Dia cuma collaborate different institutionnya. Tapi semuanya daripada Malaysia. Nampak kat bawah tu tulis paper, conceptual paper. Kalau perasan kalau kita patah balik, so paper pun ada tulis sebelum ni. Sorry dia internet slow kot. Saya punya slide ni tak berapa moving cantik lah. Tak keluar pula. Okay, ni kita pergilah paper type, conceptual paper. Nanti you all refer balik lah Saya pun dah share dekat WhatsApp kan, semua material, maksudnya material hari ni lah untuk topik hari ni. Okey, ini nampak ada bawah source author own. Jadi dia kan tadi dalam summary kat depan tadi beritahu artikelnya ada 6 figure. Okey. Figure yang pertama dia buat conceptual framework for unit trust wakaf model. Okey. Kemudian dia pergi dah figure yang kedua dia buat first proposed model for unit trust model. Figure yang nombor 3 dia buat second proposed model for muakat model. Okey, lepas tu dia figure yang keempat dia buat third proposed model untuk cash wakaf. Okey, untuk the purpose for the purchasing unit in a unit trust fund. Okey, kemudian figure yang kelima dia nak propose model untuk wakaf dividends. Okey, figure yang keenam dia nak wakaf of the management fees. Kan? Nampak? Sebabkan dia yang mencadangkan source dia author owns lah. Okey, yang ni kemudian dia cadangkan parameter. Lepas dia cadangkan model, dia cadangkan parameter. Okey, ini contohlah. Kalau yang first time ataupun nak tahu apa tu parameter kan, ni contoh. Dalam kajian tu ada melibatkan beberapa parameter lah. Dalam slide ni tunjuk ada 2. Syariah compliance and legality dengan supervision and oversight. So dekat sini macam syariah compliance ni and legality ni ada beberapa description lah. Ada 1/1, 1/1/1, 1/1/2, 1/2 dia ada kat sini. So dia ada description. So ada parameters, so ada description. Okay. Okay, kemudian kita masuk artikel yang seterusnya. Setelah propose model for zakat institution, kemudian dah propose model dan propose parameter, kita tengok contoh lain pula. So yang ni ada introduction, ada LR. Dia nampak macam, kalau tanya saya pun, dahsyat ni. Mula-mula introduction, LR, conclusion dah ingat dah habis dah.
Dia tambah pula lepas conclusion ada limitation, suggestion, future research. Tapi kalau tengok kat sini, intro, LR, conclusion lah. Ini basic lah. Cuma conclusion dia besarkan lagi. Ada limitation, suggestion, future research. So 23 muka surat banyak sekali. 4 muka surat rujukan. Jadi 21 lah. Table ada 3, figure ada kosong, appendix tiada. Okey, ni artikel dia masih lagi dekat Emerald, The Problem of Fear in TQM, Cause and Consequence and Reduction Method, a Literature Review. Tetapi walaupun tajuk ni dia tulis a literature review kan, kalau kita faham literature review mesti ada teknik Tapi dekat bawah tu dia tulis paper type dia adalah conceptual paper. So kategori dia conceptual. Jadi yang ni yang saya katakan tadi, jangan terlalu pening dekat ini paper bentuk literature. Saya dah cover basic je. Okey, tapi ini semua bergantung kepada publisher. Kalau publisher kata nak kategorikan dia sebagai paper conceptual, dia yang tulis, bukan kita yang tulis paper type ni. Jadi kita tak perlu pening sangat tentang paper type, bukan kita yang tulis. Ini adalah publisher yang tulis. So bila kita tulis artikel, biar dia yang menilai. Ini kategori paper conceptual ke paper literature. Kita cuba nak faham konsep asas, iaitu kalau guna literature, kalau nama jurnal artikel atau jenis artikel itu literature review, dia mesti ada teknik. Kalau paper berbentuk conceptual, dia mesti propose something. Okay. So yang ni dia nampak, the author own research. Jadi ini dia propose. Ini berbeza sikit. Tadi kita propose dalam bentuk figure. Tapi yang ni dia propose dalam bentuk table. Nampak ni, source the author own research. So dia cerita TQM component ada 3, commitment, leadership and empowerment. Okay, cause of fear dia. Sebab topik dia TQM cause of fear, dia nyatakanlah cause of fear for commitment, cause of fear leadership and empowerment. Okay, next article conceptual, dia ada berapa outline, dia ada introduction, dia ada big picture, lepas tu ada background, a new framework, example, scenario, conclusion. Ni lain lagi. Contoh outline yang lain lagi kan. Jadi kalau tanya saya mana satu yang betul? Tak ada satu yang betul. Semua boleh. Jadi kesesuaian dia lah. Selagi mana konsep konseptual ni ada something yang kita cadangkan selepas kita buat perbincangan dalam literature. Introduction, big picture, background, a new framework, example, scenario, conclusion. 23 muka surat, ada table 1, figure 10. Ni kelebihan paper ni, ada banyak figure, ada 10. So ada reference ada 6, jadi kalau 23 tolak 6 tu lebih kurang ada dalam 17 lah. Lepas tu appendix dia ada. So ni artikel dia, Collective Hybrid Intelligence Towards Conceptual Framework. Saya rasa tajuk ni pun menarik. So kita pun kalau dah boleh tukar tajuk kan. Jadi tukar tajuk kat atas tu, yang bawah tu boleh kekalkan. Towards a Conceptual Framework tu boleh kekalkan. Yang kat atas tu mungkin kita tukarlah bidang kita. Okey, nampak jelas kat bawah tu kan. Paper type adalah conceptual paper. So paper ni berbentuk conceptual. Okey, ini contoh gambaran yang dia dapat lampirkan. And figure 7 ni, so nampak dia ada, menarik kan? Kalau macam saya first time tengok hari tu, datang idea lah, okey boleh lukis macam ni juga kan. Kalau kita ada dua factors, nak nampakkan keterkaitan antara dua elemen, dua variable atau dua factors tu, saya boleh lukis macam ni. So kalau nampak kat sini, dia tengok, kalau tengok keterkaitan tu kan, kalau task management tu dia start dengan requirement analysis. Kemudian dia pergi pada resource specification. So dia boleh anak panah ask info kepada agent management melalui agent profiling. So agent profiling balas balik dengan bagi info capabilities. Okay. Kemudian resource spec. Resource specification pergi pada task decomposition. Okay. Kemudian task decomposition pass to task allocation. Okay, task allocation boleh bagi maklumat iaitu kriteria for agent selection dalam kolom agent selection dalam agent management. Okay, kemudian bagi task assignment pula dekat agent recruitment. Okay, so dalam proses agent management tu ada agent profile, agent selection, agent recruitment, boleh bagi action log balik dekat agent profile, patah balik. And so last kali agent recruitment dia akan generate output iaitu result, aggregation and integration. So ini gambaran untuk buat melukis gambaran untuk topik collective hybrid intelligence iaitu berkaitan dengan internal workflow dia. Okay, next paper, artikel conceptual, dia ada intro, ada method. Ini lain sikit. Ini tujuan saya nak tunjukkan, jangan rasa semua benda adalah sama. Ada flexibility juga nak buat artikel conceptual sebab kita cuba nak tengok banyak outline sebenarnya. Pilihan outline yang ada, yang kesesuaian dalam menulis artikel conceptual. So yang ni ada introduction, methodology requirement. Mungkin first time orang dengar kan, biasa sebut methodology je. Yang ni methodology requirement. Kemudian ada research design, okay. Kemudian ada teori, and biasa orang cerita teori dulu baru research design kan. Ni lain pula.
typology dan conclusion. So yang ni ada 9 page, satu table saja. Reference ada 2, bermaksud 7 muka surat lah untuk artikel ni. So yang ni menarik dia. Kita tengah belajar tentang artikel konseptual. Ini tajuk dia tentang artikel konseptual. Itu design conceptual article for approach. Ni dalam belajar kita belajarlah. Ni satu lagi contoh artikel yang mana dia punya topik adalah tentang dia nak cerita ada 4 pendekatan dalam mereka bentuk artikel berbentuk konseptual. Okey, dia ada seterusnya seterusnya kita pergi general je. Okey. Kita ada kat sini artikel conceptual kategori full model. Kategori full model ada introduction, ada LR, ada proposed model, conclusion. Contoh artikel saya sendirilah. Ini saya nak tunjukkan artikel saya sendiri. Saya memang akui memang antara artikel yang banyak saya terbit berbanding ada 3 kan. Sama ada literature review, conceptual ataupun general review. Antara 3 ni yang paling banyak adalah artikel conceptual lah. Ada setengah orang dia paling banyak artikel dalam bentuk literature kan sebab banyak terbit paper SLR. Kalau saya kurang paper SLR tu. Paper paling banyak adalah kategori yang ni. Artikel berbentuk conceptual paper. Yang artikel yang satu lagi tu general review nanti kita bincang selepas ni. Kan? So artikel ni pada 2013 ni antara artikel saya yang pertama lah. Artikel yang pertama saya terbit dekat InDesign. So InDesign top publisher kan. So jurnal ni tak kena bayar pun. Jurnal ni free. Dia Scopus. Dia Q2. Okay. Sustainable Manufacturing Practice, Sustaining Lean Improvement and Sustainable Performance in Malaysia Automotive Industry. Okey, kalau tengok sini saya cuba nak tunjukkan kalau kita fikir macam mana nak buat table kan. Tu yang dalam slide ni saya tunjuk. Contoh kita boleh buat table dengan contohnya macam buat summary research finding. Jadi kita letaklah kan nama variable atau nama construct. Lepas tu letaklah nama authors dia. So apa finding kajian dia. Jadi boleh buat summary macam ni. Kan? Jadi kita tengok kajian lah. Kalau dalam konteks saya sustainable manufacturing practice tu ada beberapa construct. So beberapa construct tu mungkin ada beberapa researcher yang lepas dah kaji. Jadi kita buat summary dengan letak nama authors dengan finding kajian dia. Okey. Ini gambar rajah yang saya propose tu. Jadi ini contohlah. Gambar rajah propose scan anything kan. Jadi kat sini kebetulan kajian dalam kuantitatif. So dia letaklah ada 4 hipotesis termasuk hipotesis yang keempat ni indirect. So dia come up dengan ni sebagai paper conceptual lah sebab dia punya outline simple je. Intro, literature review, propose model ni ada propose tu. Dia propose lepas tu conclusion. Okey, saya tunjuk lagi paper lain yang saya buat full model juga, 15 muka surat, satu table, satu figure. Reference ada 4 muka surat. Jadi 11 muka surat lah kalau tolak reference kan. Okey. So ni artikelnya. Sorry. Environmental Management Accounting Practice, Environmental Management System, Environmental Performance. Dia macam-macam lah practice, system and performance. Ini student PhD saya. Sekarang dia pensyarah lah dekat UTM. Okay, so ni artikel dia. So ni yang gambar rajah dia propose conceptual. Propose ya? Jadi maksudnya lepas pada literature review kita boleh propose. Yang ni dia orang ni duplicate lah. Macam mana yang saya buat, dia orang pun ikut je lah. Dia orang pun ikut je step apa yang saya buat tu. Tu yang kalau tengok visual dia pun lebih kurang je. Kan? Sekejap slide tak bergerak pula. Sebentar Dia slide dia jadi hang pula tiba-tiba. Sebentar masalah dengan ni. Dua kali dah malam ni. Sekejap apa punca dia. Saya share balik. Okey. Tak boleh slide show. Okey, boleh dah. Sekejap kita sambung balik slide tadi lah
Okay, ini tadi paper yang pertama so ni yang first time saya try 2013 tadi. Kemudian tak nampak tunjuk lah, dia tiba slide ni. Sekejap, Sekejap saya try buka file ni balik semula lah. Dia jadi macam problem pula, tak tahu kenapa problem dia. Sebentar jap. Okey, sebentar Okey. Minta maaf lah So ada masalah teknikal pula slide kita tak apa nak move cantik. Okey, saya dah slide show dah. Jadi saya pergi sambung tadilah Okey, ini contoh tadilah paper saya yang mana kalau saya propose model gambar dia macam ni. Ni propose model dia. Kemudian diikuti oleh student saya, dia pun buat benda yang samalah. Gambar rajah pun lebih kurang je. Step dia introduction, literature review, propose research model, kemudian conclusion. So masih lagi paper yang contoh yang ketiga, okey, yang ni ada 17 muka surat, ada 6 reference, maksudnya 11 muka surat lah Ada 4 table, ada figure 1. Okey, yang ni sama juga, okey. Dia buat macam ni. So yang ni masih sama juga student saya, student PhD. Ni lecturer UPM. Dia buat topik relationship between women entrepreneurship, practice ICT adoption and business performance in Malaysia and Indonesia. So dia ada table. Saya buat table sikit lah. Ni based pada source daripada International Bank. Okay, kemudian dia propose. Sama je. Ni nampak gambar rajah full model dia lah. So sama je kalau tengok paper yang saya, kalau saya boleh bagi full paper, you tengok paper yang kita orang buat full model tu sama je. Intro, LR, kemudian propose, kemudian conclusion. Okay, sekarang ni kita tengok single hypothesis. Sekarang ni kita tengok single. Single maksudnya satu lah. Kalau macam ni tadi, kita tengok ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang ni boleh tak kita boleh buat satu hypothesis, satu artikel. Maksud dia, rather than saya buat 1 artikel je ni, saya boleh jadikan dia 4 artikel. Jadi sebab kita gunakan satu hypothesis, satu artikel. Contoh dia ni lah So ada 17 muka surat, ada table 3, ada figure, ada 1. So punya outline dia introduction, literature review, lepas tu ada sikit cerita. Ni mesti lagi literature review lah, tapi relationship. Kemudian tambah sikit metodologi, kemudian conclusion. Okay, ni paper ni. Exploring Lean Healthcare Practice and Supply Chain Innovation for Malaysia Healthcare Industry. So, kita akan cerita yang pertama tentang benefit. Yang ni adalah based pada literature authors benefit dia. Jadi kita nak ceritalah sebab saya sebutkan tadi dalam penulisan artikel ni kita kena banyakkan visual. Antaranya yang kita boleh visualkan adalah table lah. Dengan buat summary daripada beberapa kajian daripada beberapa authors. Okey, ini contoh nampak. Satu hipotesis saja. Okey, satu hipotesis pun boleh hasilkan satu artikel berbentuk konseptual. Dan ni tadi kalau patah balik tengok, ini kompleks kan, ada 4 hipotesis. Pun boleh buat satu paper konseptual, katalah kata level-level project, degree project, master project. Jadi satu hipotesis pun boleh tulis satu artikel. Okey, saya tunjuk yang lain lah Jadi 15 muka surat, ada 4 reference, maksudnya 11 lah Intro literature, method, propose model, conclusion. Okey, ini the development of process innovation and organizational performance. So ada gambar rajah propose model dia, nampak? Satu hipotesis saja. Okey. Lain-lain pula ni pun single. So ada table dulu. Lepas tu nampak satu hipotesis saja.
Ada yang lain ni pun satu hipotesis saja. Jadi mula-mula saya tahun-tahun awal pada 2013 kita baru lagi nak try hantar artikel konseptual. Jadi gunakanlah full model. Jadi bila dah tahu punya satu hipotesis pun boleh, lepas tu memang satu hipotesis je lah. Okey, kita pergi artikel berbentuk konseptual. Kategori yang last sekali adalah kategori commentary. Commentary, okey. Bukan saya yang kata, nampak ni yang tulis commentary. So, ni paper daripada publisher lain lah. Tak silap saya yang ni daripada tengok design ni macam daripada Springer. Nampak macam Springer kat sini. Okay. Conceptual framework of STEM based on the Japanese subject principle. So, yang ni memang nampak lama semua orang Japan ni. Kan? Okey, dia masukkan ni figure yang keempat dia. So secara total ada berapa figure? So figure ni memang ada yang keempat. So saya tunjuk figure yang terakhir dia. So dia keluarkan relationship between engineering, design, process, science, teknologi and matematik. Saya first time tengok artikel dia, dan bila saya tengok diagram ni memang saya dah tengok dah best dah. Ni dia permudahkan maksud STEM. So dia pecahkan activity for engineering. Okey, kita ada design process, iaitu design, build and test. So kita ada pecahkan dua kategori, iaitu needs to know untuk color yang cerah, untuk warna gelap tu needs to do for engineering. So need to know dengan need for engineering. So kita tahu STEM tu ada kategori science, technology and mathematics. So dia explore. Kalau kat sini science, thinking for explore theory atau law, thinking to explore theory and law itu adalah science. Thinking to optimize and systematize itu teknologi. Thinking with numbers and symbol itu matematik. Perspective and thinking style for each subject. Jadi ini dia visualkan lah. Selepas dia buat literature tu, dia visualkan. Ini pun kategori conceptual. Sebab dia last sekali dia boleh come out dengan satu visual kan. Okay, itu kategori paper jenis conceptual. So kita ada critical review. Ini saya katakan critical review. Jadi yang merujuk soalan tadi kan, mungkin tanya kenapa critical review ni duduk kat conceptual, kenapa critical review ni tak duduk dekat literature. Jadi kadang-kadang kita pun susah nak membezakan kan. Kalau dah publisher letak di kategori conceptual, maka conceptual lah. Kalau publisher tu duduk dekat literature review lah. Okay. So ini ada introduction, ada method, ada result. Dia ada beza sikit. Dia ada result and discussion. Tadi kalau contoh-contoh depan tadi tak ada result and discussion. So page ada 17, table kosong, figure 2, 4 reference, so 13 lah. So ni paper dia, nampak tulis kat sini adalah review saja. Dia tak tulis lah spesifik. Review saja. Okay. Cuma tajuk dia tulis a critical review. Jadi saya kategorikan dia critical review lah sebab title dia a critical review. A critical review and development of conceptual model. Nampak? Kat sini critical review. Last kali keluar conceptual. Tu yang duduk kita ambil output yang last. Yang itu yang akhirnya artikel ni jatuh kategori paper conceptual. Mula-mula dia buat critical review atau review. And development of conceptual model. So the development tu memang jatuh kat paper conceptual. Okay. Okay, inilah contoh dia. Conceptual model dapat keluarkan. So menarik gambar rajah ni. So dia pecahkan topik dia ni adalah social relation for older people. Dia kategorikan ada individual risk factors, social relationship, psychosocial resource and social emotion process, distant outcome. Kemudian ada macam anak-anak panah sikit. Dalam-dalam tu ada gambar rajah macam ni lah. Social relation, ada need for desire, social relationship, dan kemudian ada evaluation untuk dapatkan achieve social relationship. So hubungan dua hala kat sini lah. So kat bawah tu ada social culture, social structural and environmental context, ada pecah 4. Kemudian dia buat satu garis panjang panah panjang tu, the passage of time. So gambar rajah ni adalah conceptual model for exclusions from social relation for older people. Okay, so ni lain-lain paper dalam bentuk conceptual, ada intro, LR, discussion, conclusion. Contoh paper ni lah. And sophisticated strategic information system and strategic performance Islamic Bank. A review of literature. Kalau tengok ni paper kategori apa ni kan? Sebab tu dia a review of literature. Jadi kalau tanya saya boleh tulis a review of literature, mungkin boleh jadi paper berbentuk literature review atau general review. Kenapa dia duduk dekat conceptual? Sebab content dia. Isi dia ada keluar macam ni. Nampak? Theoretical research framework. So, bila dia keluarkan theoretical research framework ni, kadang-kadang yelah, kalau kita buat tesis, kita faham theoretical research framework tu kadang-kadang adalah base pada original daripada yang asal. Tetapi bila kita lukis macam ni,
tengok dalam literature review, yang ni bukan theoretical research framework, ni conceptual framework. So kalau conceptual framework, dia jatuh dekat artikel berbentuk conceptual. Ini mungkin panjang lagi nak berdebat lah. Tapi kalau konsep dia, kalau tengok artikel, sebab artikel ni dia tak categorizekan duduk bawah mana. Tapi saya bila tengok isi dia, kalau macam ni rupa dia, ini kategori paper bentuk konsep, conceptual. Okay, konseptual lain-lain. Okay, ni contoh crafting a web unit value proposition tu, dia come out dengan ni. Based pada literature review tu, dia keluar macam ni. So, ini pun kategori berbentuk konsep, conceptual. Menarik gambar rajah, dia pecah kan. Dia letak center tengah tu OVP. Kemudian dia buat circle tu, keliling dia ada creation, delivery, measurement and capture. Alright. Itu artikel berbentuk conceptual. Conceptual. Yang kita tahu, kita kena ada literature. Macam mana pun kena ada literature review. Daripada literature review tu kita come out dengan something. Kita visualizekan dia. Jadi propose model ke, propose framework ke, nak propose template ke, nak propose apa-apa. Tapi apa yang kita propose tu datang daripada literature review. Dan literature review tu perlu diperbincangkan, bukan melaporkan lah. So macam akhir, lepas kita propose tu terus conclusion and future agenda. Kemudian conclusion, kalau ada appendix, letak appendix. Okay. Ada soalan nak tanya untuk paper conceptual? Saya buka dulu soalan jika ada soalan untuk tanya berkaitan conceptual sebelum kita bagi lagi dua artikel lagi, iaitu berbentuk general review dan juga short communication. Ada soalan nak tanya? Kalau ada soalan, saya buka soalan. Okey ke semua, boleh faham? InsyaAllah, betul boleh. Okey. Kita dah, saya buat summary sikit lah. Kita dah cover artikel berbentuk penyelidikan atau original artikel, iaitu memang confirm kena collect data, confirm kena analisis. Sebab tu outline dia intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Itu artikel berbentuk penyelidikan atau dipanggil artikel berbentuk original. Okay, kedua artikel adalah bentuk literature review. So literature review tu kena ada teknik. Sama ada nak gunakan teknik systematic review atau gunakan systematic review je, atau nak gunakan scoping review, nak gunakan meta analisis yang lain, nak gunakan bibliometrics. Itu kategori artikel berbentuk literature review. Kenapa? Sebab ada teknik. Okay, hari ini kita masuk artikel berbentuk conceptual. Conceptual kat sini, dia tanpa ada data. Maksudnya tak perlu collect data, tak perlu analisis. Kita kena buat review, lepas buat literature review, betul kita propose, kita cadangkan. Jadi apa yang terhasil kepada, kalau dalam tesis tu ibarat macam conceptual framework lah. Lepas buat literature review je kan, lepas tu kan kita keluarkan conceptual framework. Itu dikategorikan sebagai satu paper conceptual. Jadi bagi siapa-siapa yang dah sampai stage dekat literature review sekarang, memang kita dah boleh keluarkan artikel berbentuk conceptual. Maksudnya boleh tulis artikel sebelum kita pergi proposal defense lagi. Dah tengah buat bab 2 atau dah habis bab 2, kita boleh keluarkan satu paper berbentuk conceptual. Okey, kita pergi artikel yang seterusnya adalah artikel berbentuk general literature lah. Yang ni kalau tanya saya, dia tak adalah sesukar. Kalau kalau tanya saya, agak kompleks sikit adalah artikel berbentuk original atau penyelidikan. Sebab confirm kan, kena tunjukkan method, analisis, and result semua. Kemudian paper berbentuk teknik, SLR yang kita bincang minggu lepas. Okay, hari ni bentuk conceptual, at least kena come out juga visual kan. Okay, kita pergi yang lebih santai, iaitu general review atau general literature. Maksud dia, tak payah teknik. Dia punya kontras dia dengan SLR. Contohlah SLR. SLR kena ada ditentukan nak pakai keyword apa, nak pakai tahun sampai tahun keberapa, okay, nak pakai database apa, lepas tu nak pakai Prisma lah, nak pakai Iwahdati ke, nak pakai Trendfill ke, kan? Kemudian nak kena buat sintesis, nak buat sintesis kuali ke, kuanti ke, bots ke, kemudian kena summarize, kemudian dapat finding, dapat gap, dapat cadangan, at least penuh dengan technically. Sama juga dengan bibliometrics lah. Okay. Kemudian hari ni paper conceptual pun kena buat review. Kena betul-betul sintesis dan juga
discuss literature review to detail, baru kita boleh propose. Itu dalam conceptual. So general literature lagi santai. Tak payah teknik, tak payah propose apa-apa conceptual. Review je. Okay, tapi walaupun dia review, dia boleh juga letakkan table, letakkan figure, tak adalah boring artikelnya. Jadi ni bentuk artikel berbentuk general literatur. Okay. Okay, ada soalan? Tun Khatijah tanya soalan. Saya respon soalan dululah sebab ada soalan ya. Okey, soalan dia adalah adakah model konseptual dalam bab 1 boleh dimasukkan? Okey, ni format lah. Saya tahu kadang-kadang universiti ada yang jadi bab 1 dia ada conceptual framework. Ada setengah universiti letak conceptual framework di tempat yang betul sebenarnya. Sebenarnya conceptual framework tak boleh terjadi dekat bab 1, tak boleh. Sebab kita kena buat rigorous literature. Lagi tak buat rigorous literature, macam mana nak datang conceptual framework? Okey, kalau nak cerita theoretical framework, okey lagi lah. Nak letak kat bab 1. Tapi conceptual framework memang sesuai duduk dekat bab 2. Tapi apakan daya, itu format universiti. Memang dia minta theoretical and conceptual framework duduk dekat bab 1. Jadi kita dah ada dah conceptual framework dekat bab 1. Jadi boleh tak tulis artikel berbentuk conceptual? Jawapan dia boleh. Cuma tak cukup lah kalau tanya saya dekat bab 1 tu kan pendek-pendek je. Kalau student saya pesan je bab 1 5 muka surat je. Bab 1 5 muka surat je. Jadi bab 1 tu adalah pengenalan kepada bab-bab lain. Kenapa nak tulis panjang-panjang? Semua nak cerita yang dalam bab 1 tu ada dekat bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi kalau semua dah cerita bab 1, baik tak payah bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi dalam konteks ni kalau tanya saya, okey kalau you memang spek yang you tulis tesis tu memang bab 1 tu 20 muka surat, memang detail cerita tentang konseptual dalam bab 1 tu, maka boleh ambil tulis artikel bentuk konseptual tu, walaupun saya sebut tadi bab 2 kan, sebab dah format news itu bab 1, maka boleh. Jadi Tun Khatijah boleh terbitkan artikel sebab conceptual framework tu dah ada since daripada bab 1 lagi. Boleh Okey. Jawapan dia boleh. Sebab dia tanya adakah dibenarkan ataukah boleh menulis artikel jika saya dah ada conceptual framework dari bab 1. Jawapan dia boleh. Tak penting bab mana, yang penting benda tu ada. Okey, kita masuk artikel yang keempat sebenarnya, general literature. So ini sedikit pengenalan dia lah. Artikel jenis general literatur, nama English dia general review. Jadi rasanya bahasa Melayu betul lah tu, general literatur. Okey. Adalah kajian literatur yang tiada data dan juga analisis penyelidikan sebenar. Sama macam paper literature, sama macam paper conceptual, yang itu kita tak perlu collect data dan tak perlu analisis lah. Yang kalau kita analisis, kita buat literature review punya analisis. Kita analisis based pada literature, tapi bukan data collection yang based pada true research. Itu tidak. Artikel ni perlu ada tajuk, biasalah tajuk, abstract, keyword, lepas tu ada pengenalan. Ni memang 3 step. Intro, LR, conclusion. Tu je step mudah dia. Untuk paper general literature ni, basically ni dia tak tulis literature. Dia tak tulis literature, dia tulis introduction, terus pergi topik. Yelah, kita nak buat review topik apa kan. Jadi letaklah introduction, A, B, C, D, E, conclusion. Jadi basically, ramainya, bukan kata ini saja kan, kebanyakan cara penulisan artikel berbentuk general literatur ni memang wajib dia ada intro, mesti ada conclusion. Ada pengenalan dan ada kesimpulan. Tengah-tengah tu dia pergilah topik dia. Jadi dia tak tulis literature review, tapi dia tulis topik-topik. Tapi ada juga yang tulis literature review. Tapi jadi kembang lah 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Okey. Jadi macam biasalah, ada conclusion, ada reference. Kalau ada pendek, letak pendek. Okey. Secara terperinci atau umum, general saja dan boleh diperkemas dengan rajah. Sama dengan artikel-artikel lain, jangan lupa bila kita tulis artikel ni, make sure rajah ni, figure ni kena ada lah. Boleh diperkemas dengan rajah atau jadual serta ada lampiran appendix. Mana-mana yang bersesuaian, tidak semestinya memerlukan teknik yang sistematik. Dalam kajian literatur antaranya bibliometric analysis. Ini jangan pening. Kadang-kadang kalau tanya saya, bibliometric analysis duduk kategori literature, tapi ada juga grupkan bibliometric ni duduk dekat general literature. Content analysis duduk dekat general literature. Critical review, macam tadi, confuse lah. Tadi critical review tu duduk dekat literature ke critical review ni duduk dekat paper bentuk conceptual ke general critical review tu duduk dekat paper general literatur.
Jangan pening. So critical review dia boleh duduk mana-mana. Kalau dia tak ada gunakan teknik, dia tak ada propose conceptual, dia review tapi critical review. Duduk je lah kat general literature. Sebab dia tak ada teknik dan tak ada output. Integrative review, general review. Senang je. Kalau dia tidak menggunakan teknik, tidak ada pula output seperti propose apa-apa, maka general literature lah artikelnya. Kan? Okey, kita pergi yang ni. Yang ini ada dua je. Dia ada background discussion. Bestnya tulis artikel kan, ada dua outline je. Background dan juga ada discussion. Dekat sini ada 7 muka surat. Kalau reference satu muka surat, maksudnya 6 je lah secara total. Table ada 1, figure ada kosong. Kalau tanya saya, cukup ke ada satu table? Ini contoh. Kalau saya galakkan, saya sarankan, boleh pelbagaikan, boleh banyakkan table dan juga figure. Sebab kita tahu dalam tip and trick saya dah beritahu bahawa artikel yang banyak table dan juga figure tu menjadi satu tarikan. Jadi kalau publisher tengok ada, tapi kemaslah table, kemas figure, kemas. So itu adalah tarikan untuk orang baca sebab ada gambar. Okey, ini contoh satu paper lah kan. Paper ni kalau tengok kolaboratif dia daripada Indonesia ada, Japan ada, Australia ada, Cambodia ada. Jadi ada US ada. Strong lah. Itu yang saya kata, saya galakkan kita kalau nak menulis artikel sebab ini tuntutan dan juga dia punya interest dia. Sebab dia tahu KPI dia, antara KPI yang dia belum capai adalah menerbitkan artikel yang ada international kolaboratif. Lagi-lagi different benua. Japan dengan Indonesia tak apalah Asia. Tu yang lain-lain tu US tu, US dah keluar daripada benua Asia. Tu maksudnya dah cross different benua. Tu lagi markah tinggi kolaboratif dia. Okay, topik ni adalah coronavirus disease, COVID-19, a literature review. Okay, kat sini dia ambil tiga paper dia review. Ni kelebihan siapa buat paper COVID hari tu. Siapa awal-awal bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, senang cerita 2020 lah. Siapa tulis artikel COVID pasal tahun 2020 tu senang ni nak publish. Ni contoh, dia review 3 paper. Tiga paper ni semua 2020 ni. Chin et al ni 2020, Huang et al ni 2020, Chung et al ni 2020. Jadi dia ambil 3 kajian ni, dia summary-kan je. Clinical symptom of patient, 3 artikel dia summary. Kalau tak ada, dia dash. Kan? Okay. Next paper general review. Dia ada method. Nak tengok jugalah method apa dia guna kan. Kata general review tak payah ada method kan. General introduction, dia ada method, discussion, conclusion. Okay, method kat sini review lah. Method kajian ini akan menggunakan review daripada artikel-artikel jurnal dengan dalam topik apa-apa. So discussion tu hasil daripada dia review tu, apa summary yang dia dapat, apa outcome lah hasil daripada review tu. Itu discussion lah. Kemudian conclusion. So tiap page ada 13, menariknya table ada 7. Table banyak sekali ada 7 table. Kemudian ada 3 figure. Reference ni 2 muka surat, appendix. Okay. So ada page ada 13, table ada 7, figure ada 3. Jadi seronoknya table dengan figure campur 2 ada 10. Penulisan pun tak banyak. Tolak reference ada 11 muka surat. Okay. Ini paper ni. So paper ni daripada Germany. Okay. Topik dia Industry 4.0. How is defined from a social technical perspective and how much sustainability it include. Ini a literature review. Jadi kalau paper macam ni kita kena tengok juga kan. Boleh jadi literature review ni paper berbentuk literature sebab ada teknik. Ada mungkin kita tengok kat dalam ada dia propose. So jatuh dekat paper conceptual ataupun tak ada apa-apa teknik, tak ada propose apa-apa, dia jadi paper general review. Okay, tapi dia ada buat words clouds. Words cloud ni menarik lah. And so kita ada 50 most often used words with category teknologi lah. So bila dia buat kajian tentang IR 4.0 ni, antara keyword yang paling banyak, paling tinggi sekali adalah manufacturing lah. Words cloud ni seronok. Nanti kita akan cover words cloud ni hari Ahad. So kalau siapa nak tahu macam mana nak buat words clouds ni, saya akan cover hari Ahad nanti. Besok kita ada book review dengan proceeding. Hari Ahad nanti kita akan cover macam mana nak buat words cloud. Jadi words cloud ni menarik. Kalau kita ni kadang-kadang kita cuma ada literature je. So macam mana nak keluarkan gambar? So kita boleh keluarkan gambar words clouds ni. Ataupun panggil tag cloud. Kan kita boleh keluarkan tag cloud ni. Okey, ini seterusnya paper general review. Kita ada intro, LR, method, conclusion. So ada method kat sini lah.
And macam saya sebut tadi, basically sebenarnya 3 je, intro, LR, conclusion, tapi kadang-kadang ada yang letak method kan. Method dia review lah. So kat sini page 9, reference 1 jadi 8 muka surat, table tak ada, figure ada 3. Kan? Ini paper ni daripada China kan, kot nama Yang Hui. Dia sebenarnya ada maklumat kat bawah tu lah. So kajian pun kat China lah authors ni. Development of communication and sport in China based on mapping on knowledge and information visualization. Okay, kalau tengok tajuk ni saya dah tahu dah. Mapping visualization ni memang basically orang gunakan dalam konteks bibliometrics lah. Jadi kat sini tulis review artikel lah. So kat sini terpulang lah. Dia mungkin jatuh kat paper literature review atau paper ni jatuh kat journal review lah. Jadi kalau saya kata dia journal review, tapi sebenarnya ada teknik boleh jadi dekat literature review. Ya, boleh jadi. Jadi kita tak payah pening-pening lah. Okay, dia ada macam ni lah contoh ni kan. Dia boleh jatuhkan yang ni artikel sesuai duduk kat literature review sebab ada teknik. Okay, ni general review, ada intro, method, result, discussion, conclusion. Ni contoh topik tentang family roles, challenge and needs in caring for traumatic brain injury, family members. A systematic review. Bukan ke systematic review ni paper literature review? Betul, saya setuju. Kalau dah buat systematic review ni paper literature lah. Tapi kat bawah ni tu dia general review. Kita pun tak faham pula kenapa dah jadi general review pula. Jadi kan kalau paper ni saya letak dekat paper, saya letak jenis sebagai artikel minggu lepas, nanti you tanya pula kenapa kat bawah ni tulis general review, kenapa tak tulis literature review? Jadi kadang-kadang kita pun pening juga. Jangan pening sebab bukan kita yang tentukan, publisher yang tentukan. So yang ni kajian dengan Malaysia semuanya, cuma different university. Okay, sama je kat USM semua, sama universiti sebenarnya. Okay, general review ada intro, LR, method, result, discussion. Ini langsung tak ada table, tak ada figure, ni review je. Kan? Healthcare service quality measurement model and review. Okay. General review, ini introduction. Ini yang saya katakan kebanyakan orang buat paper general review macam ni je. Ada intro, ada LR, dia cuma dia letak discussion lah, bukan conclusion kan. Yang ni 34 muka surat, 17 reference. Maksudnya kat sini 17 muka surat lah. Tulisan ni table ada 1. Okay, ini paper The History of Academic Research in Marketing and Implication for the Future. Yang ni paper berbentuk general review. Okay, yang ni contoh paper ni nanti kita bedah lah. Ada masa tak kita nak bedah? Sekejap lagi kita nak bedah. Kita nak habiskan dulu jenis artikel ni, kemudian kan kita bedah. Ada masa kan kita bedah. Okay, kemudian general review, introduction literature, kita ada topik The Pontianak Contact Islamic Marketing, The Male Gaze and Its Agenda, Islah Horror Genre, typo sikit tu. Okay, link between male gaze and male segmentation conclusion. So ada topik ni, maksudnya ada intro, LR. So LR ada banyak topik, last kali conclusion. Conclusion tu pun salah typo tu, minta maaf Page 13 ada reference ada 3, appendix tiada. Ni contoh paper dia. Muslim and male segmentation, the male gaze and girl power in Malaysia vampire movie. So yang ni kategori dia general review. Sebab tak ada teknik, tak ada propose apa-apa. Okey, ini contoh juga general review. So ada introduction, so LR topik dia pecah, ada technology transfer, ada knowledge spillover, ada entrepreneurship. Okey. 8 muka surat, 2 refer jadi 6 muka surat je lah kan. Figure ada 1. Ini paper dia. Tajuk dia entrepreneurship and industry. Tajuk dia lagi pendek daripada nama jurnal. Nama jurnal lagi panjang. Okey, abstract pun simple je. The paper examine the link between universities and entrepreneurship. The paper find 3 distinct way that university can influence the entrepreneurship. Technology transfer 1, knowledge spillover 2 dan entrepreneurship capital yang ketiga. Okey, kemudian ada paper integrative review, ada intro, LR, method, result, conclusion, ada page 14, table ada 2, figure ada 8. Reference ada 2. Ini paper dia. For decade for new product development research, a integrative review. Itu saya katakan integrative review tu sebab tajuk dia an integrative review. So last kali ni adalah paper bentuk short communication. Okay. Ada soalan nak tanya untuk general review? Conclusionnya general review ni dia adalah artikel yang tidak kita kumpul, maksudnya tak ada bergantar soal sidik ke interview, tak perlu. Okay, based pada kajian-kajian lepas, kemudian kita review saja. Tak perlu gunakan teknik dan tak perlu ada propose apa-apa. Kita review je, habis je conclusion. Okay. Boleh saya teruskan paper short communication? Okay. The best thing is kalau you all ada soalan, type je dekat chat. Sambil-sambil saya tengah
menjelaskan sikit tentang input tentang jenis-jenis artikel ni. Kalau ada soalan you type je dekat chat. Saya nampak je ada color orange keluar dekat sini dan saya akan cuba respon lah setiap soalan tu. Okay, artikel short communication dia dua alam. Dia dua alam. Alam dia maksudnya boleh ada data dengan tanpa ada data. Tapi yang jelas short communication ni muka surat tak banyak. Boleh jadi 2 muka surat, boleh jadi 3 muka surat, boleh jadi 4 atau 5 atau 6 muka surat atau lebih sikit. Tapi dia pendek, ringkas, tetapi mudah. Itu padat dan mudah difahami. Macam biasalah kalau kata ada data tu adalah intro, LR, method, analysis, discussion. Adalah tapi pendek. Kalau kata paper review tu tadi ikutlah nak ikut outline macam paper literature ke, paper conceptual ke, paper journal review pun boleh tapi pendek. Muka surat tak banyak. Okey, kita tengok paper short communication yang pertama. Okey, dia ada background, ada method, ada result, ada discussion and conclusion. Nampak 3 muka surat je. 3 muka surat. Tapi tetap ada table, reference ada 7. Ni bukan muka surat kan. Ada 7 je. Maksudnya rujukan ni ada 7 artikel saja. Bukan 7 muka surat tu. 7 artikel. Okey. Ni paper dia. An alumni study of master in international health. Okey. Yang ni pada Norway kan. Jadi dia cuma tulis 3 muka surat saja. Keluarlah. Dia ada satu table kan. Table ni dia buat kajian simple je. Kalau tanya kita ni, kalau logik dia, you nak tanya soalan, katalah you ada group WhatsApp 256 orang ataupun group WhatsApp macam ni 70 orang. Okay. So kita boleh tanya je apa saja kat sini, 3 soalan je. Reason for join the program, the outcome of the program related to careers, study and work after completing the program. Simple je 3 soalannya. Okay. Reason for joining the program, the outcome of the program related careers, study and work after complete the program. So berdasarkan 3 ni boleh buat analisis, boleh buat paper short communication. Kan? Okay, short communication yang seterusnya ada intro, conference session, analisis. Dia ada conference session and analysis, result discussion. Muka surat 7, table ada 1, figure ada 2. Reference ada 1 page. Ini contoh paper atas ni saya lupa nak tunjuk. Tadi contoh tulis kat sini, nampak ni tulis atas ni tulis short communication. Ni contoh paper kedua tadi. Ni pun short communication. Ini strong, ada kolaboratif antara pelbagai negara. So tajuk dia adapting scenario for climate adaptation, practitioner perspective on the popular planning method. Okay. So dekat sini nampak dia pakai words cloud juga. Nampak words cloud. Jadi kadang-kadang bila kita nak dapatkan practitioner perspektif ni, kadang-kadang kita boleh pakai words cloud macam ni. Words cloud ni bahasanya, maksud itulah kalau kita dengar video. Dengar video, lepas tu ada skrip dia. So kita type skrip dia ataupun kita boleh transcribe skrip dia. Kemudian kita boleh gunakan words cloud juga. Tak mesti ya words cloud daripada teks. Jadi kalau nak tengok analisis tentang social media kan, apa komen-komen orang kat Facebook ke, ambil komen-komen dia, kita pullkan semua tu, buatlah dalam satu perenggan. Kemudian kita analyse. Kita tengoklah kebanyakan komen tu komen tentang apa. Jadi kita boleh keluarkan satu words cloud. Okay. Ini words cloud yang seterusnya lah. Okay. Okay, ni contoh yang ketiga, short communication. Ambil kau. Tak ada outline. No outline. 3 muka surat ada 2 table. Ada 2 figure. Ada 2 table, ada 2 figure. 4. Tapi muka surat cuma 3 je. Kuantiti 4. Nampak? Reference ada 4 je. Table ada 2, figure 2. Saya suka ciri macam ni. Maksudnya walaupun muka surat dia ada 3, tapi kita ada 2 table, ada 2 figure. Jadi reference ada 4 je. 4 je rujukan dia. Okay. So paper macam ni lah. Tengok-tengoklah topik kan. COVID. Memang kita tengok topik pun dah memang strong lah. Nama jurnal pun International Journal of Infection Disease. So David pula. COVID-19. So paper ni hantar bulan Februari ni. Hantar bulan Februari memang tengah hot COVID-19. Jadi dia special sikit lah. Saya kata siapa yang hantar artikel pasal COVID tahun bulan Februari, bulan Mac contohnya. Time tu memang nampak ni 29 Februari, 20 Mac terbit. Accepted 20 Mac. Maksudnya tak sampai sebulan artikel dah settle dah. Dah boleh terbit dah. Kan? So paper ni short communication, kolaboratif berlaku atau tidak? Okey, semua daripada Malaysia. Ni contoh artikel dia tulis oleh orang Malaysia je. Daripada Hospital Sungai Buloh, daripada Universiti Malaya, mana lagi collaborate tu? Daripada Hospital Tunku Jaafar, Sultanah Maliha,
Hospital Taiping, maksudnya kolaboratif lah orang Malaysia ni. Baguslah kan berbincang sama dia nak tengok 4 pediatric case in Malaysia. Okay, dia buatlah summary kat sini. Tengok table ni kita kena tengok lah, kita kena belajar. So, dia table 1 tu dia tunjuk demografi and clinical data. So, ada data, ada case 1, case 2, ada 4 case. So, dia tengok age, tengok gender, ethnicity. Ni semua demografi lah ni. Okay, table kedua based pada Malaysia kan pakai swab. Jadi ini swab result. Dia buatlah summary macam ni. Okay. Dia jagalah hak partisipan ni tak adalah jantakan pesakit siapa nama pesakit. Sebab tu letak case 1, case 2, case 3, case 4. Okay. Okay, short communication seterusnya ada introduction, sample and data, empirical analysis and result and conclusion. So kat sini ada 3 muka surat. Tapi ada 3 table. Reference ada 9 je. Okay. Ni contoh. Which firm use Islamic finance? Tak ada masalah tajuk tanda soal. Lupa nak inform tu. So kat sini dia ada highlight. Nampak abstract tetap ada. Abstract tetap ada tapi kita ada highlight. Jadi biasanya tak banyak lagi publisher yang buat. Setahu saya Elsevier, Springer, Taylor tak silap saya. So diorang ni je yang ada buat highlight ni. Kalau Elsevier ni tambah lagi. Kita ada graphical abstract. Itu kita akan bincang hari Ahad. So kita akan bincang pasal abstract. Kita ada abstract satu perenggan, graphical abstract, highlight abstract. Kita akan bincang nanti pada hari Ahad nanti. So yang ni contohlah, tidak muka surat, 3 muka surat je kan. Okay, dia ada table macam ni. Ni ada data. Ni contoh paper, artikel berbentuk short communication, ada data. Tapi itulah 3 muka surat je. 3 muka surat saja. Yang ni banyak sikit muka surat dia 5. So ada introduction, policy background, conclusion. 3 step je. Introduction, policy background and conclusion. So reference dia banyak sikit lah. Ada 51 reference. Tapi page 5 muka surat. So towards integrated food policy, main challenge and step ahead. Menarik ni topik ni. Main challenge and step ahead. Jadi kita pun boleh pakai tajuk ni. Jangan tukar kat depan kan. Towards apa? Tukar kat sini je. So short communication ni daripada Netherlands, Afrika. Bagus. Ada kolaboratif kat sini. Okay, next short communication ada intro, ada method, ada result. Ni ada data lah. Ada 4 muka surat, table ada 1, figure ada 1, reference ada 21. Ini contohlah paper ni, Reach Consumer How to Tobacco Industry Use Email Marketing. Tengok. Email marketing kan. Jadi dia tunjuklah example lah. Ni contoh email form ni lah. Okay, next short communication, intro, overview. Ada LR, ada method, finding, discussion. Ada 9 muka surat, dia banyak sikit lah. Macam bukan paper short communication lah, 9 muka surat kan. Ada kelebihan, ada appendix, ada reference, ada 18 rujukan. Ni household sector innovation in China, impact of income and motivation. Okay, yang ni Netherlands, China, Taiwan. Okay, ada kolaboratif. Okay. So ni table dia lah. Table dia, table M1, dia letak table result kajian ni lah. Okay, ni short communication seterusnya ada intro, hypothesis, data, result and conclusion. Ada 5 muka surat. Table banyak 6 table. Figure ada 2, ada appendix, ada quantity. Ni menarik, ada table banyak, appendix pada menarik lah. So ini the economic geography dual distribution, the case for McDonald in Germany. So ni Norway, Germany ni So nampak ni kan kalau first time tengok boleh letak gambar mapping macam ni, gambar map macam ni, boleh. Ni tulis artikel ni masukkan map data macam ni based pada Google macam ni pun boleh masuk. Kadang-kadang yang paling penting adalah visual. Jadi gambar map pun boleh masuk. Okay, map macam ni kan, figure regional abstract pun boleh. Okay, ni short communication no online, ada 3 muka surat je, 1 table, 1 figure, reference ada 7. Ni paper effective vaccine management, Oman healthcare system. Yang ni daripada Oman lah. So letak gambar ni. Nama ni kita panggil trend lah, data kan trend. Tunjuk gambar dalam satu page. Cuma dia blend lah. Jadi dengan satu image ada banyak maklumat. Ni no abstract, no outline, lagi terror ni. Short communication tak payah abstract. Dahsyat lain macam ni. So ada 2 muka surat, table 1, figure 1, reference ada 16. Contoh paper ni lah, International Journal of Education Development, short communication, dia the future of UNESCO strategy for writing resources. So yang ni tak ada abstract dia terus ada satu table ni, dia kumpulkan 4 data dari UNESCO, ILO, FAO, FAO. So dia masukkan maklumat ni je. Lepas tu letaklah kat bawah tu letaklah source dia daripada website. Okay, ni contoh lain lah. Tengok kan ni kan, dia penulis ni Hanneman. Kan Hanneman ni dia buat self citation, jangan nak tunjuk lah, tak ada masalah buat self citation as long benda tu related. Okay, artikel-artikel lain ni extra lah. Artikel-artikel lain adalah extra yang mana
dia kategori short communication, tapi dia tak dipanggil short communication, tapi sifat dia macam short communication. Okay. Saya respon banyak pula, tak perasan saya dekat chat ramai tanya. Open access, ada tak Tun Khatijah tanya soalan, adakah phone app? Open access sama lah, macam kita dah bincang dah gitu. Yang mana artikel ni adalah option. Kalau artikel ni open access lah. Kalau artikel ni berbentuk subscribe, kita kena dapatkan access lah. Jadi artikel jenis artikel ni tidak dipengaruhi dengan open access ataupun subscribe. Dia adalah sifat. So kalau jurnal ni, jurnal ni dia ada 2 track. Sama ada subscribe ke nak open access. Kalau kita hantar tak nak bayar, jadi subscribe lah. Kalau hantar tu you nak bayar, jadi open access lah. Tapi harga open access tu mahal lah. Ada jurnal memang dia ada satu platform je, open access. Nak tak nak memang kena bayar sebab dia satu kategori je. Dia bukan kata jenis artikel akan mempengaruhi open access atau tidak. Tidak. Artikel short communication perlu masukkan literature. Yep. Sebab tu ada reference tadi kan, tapi tak banyak lah. Ada 4, ada 6, ada 10. Jadi perlu ada literature juga. Kalau tidak, takkan terus intro, terus finding. Kan? Tetap ada literature review yang pendek. Kan? Okey, artikel yang yang ni saya kena double check lah, Tun Khatijah. Tak semua artikel yang saya paparkan ni adalah open access. Saya boleh katakan banyakkan artikel yang saya paparkan ni adalah mix lah. Banyaknya subscribe. Lepas tu ada juga, mungkin ada beberapa artikel yang open access. Jadi mix lah, bercampur. Untuk artikel yang saya share bagi contoh ni, bukanlah artikel semuanya open access. Ada yang kena subscribe juga. Maksudnya kena pakai access daripada universiti contohnya. Okay, ada soalan. Apa beza conceptual paper dan short communication? Okay, Hanafi, conceptual kita propose. Kan? Review, propose conceptual model. Propose model, itu paper conceptual. Short communication kan ada 2 alam. Dia ada data ataupun tanpa data. Okay, terima kasih soalan tu. Jadi boleh juga kalau tanpa data tu nak buat paper short communication, boleh. Contoh je lah, saya buat short communication tapi saya buat paper conceptual dalam tu, boleh? Saya buat paper short communication tapi masukkan dalam tu adalah SLR. Nak guna bibliometrik, boleh? Saya nak buat pakai journal review pun boleh. Sebab dalam paper short communication ni 2 alam. Ada data, tanpa data. Kalau ada data, ada dah intro, LR, method, analysis, discussion. Cuma muka surat dia 3 muka surat je. Macam mana lah kita cramkan, pendek jadi 3 muka surat saja. Okay, contohnya kita nak buat paper SLR tapi nak buat 3 page. Boleh jatuh dekat short communication sebab muka surat tu sikit. Kan? Tapi kena tengoklah kan, ada ke orang submit hantar paper short communication buat paper SLR 3 page, itu kita kena check lah kat jurnal tu dia terima ataupun tidak. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Sebab kelebihan yang challenge dalam SLR ni banyak rujukan. Jadi kadang-kadang 3 muka surat, 5 muka surat rujukan saja. Kan? So kalau paper, saya nak buat paper bentuk konseptual tapi saya nak buat 3 muka surat. Okay, saya duduk artikel jenis mana ni? Terpulanglah pada publisher. Dia nak kategorikan short communication ke sebabkan 3 muka surat. Okay, kalau dia nak kategorikan paper berbentuk konseptual pun dua-dua boleh. Jadi itu sebenarnya kita tak tahulah. Jadi kat sini kita jelas. Kalau Hanafi, kalau paper konseptual dia kita kena propose something. Tapi kalau short communication, nak propose boleh, tak nak propose pun tak apa, nak pakai data pun boleh, tak pakai data je. Sebab keyword bagi short communication adalah pendek. Okay. Boleh paper short communication, boleh terima research article. Short communication boleh terima paper literature. Short communication boleh terima paper conceptual. Short communication boleh terima general review. Selagi dia muka surat dia tak banyak, rujukan dia pun tak perlu banyak. Tapi bukanlah kata rujukan tak banyak tu kita menolak tak perlu ada literature. Literature perlu ada walaupun sedikit. Kan? Minta maaf saya tekak tak apa nak sedap tu yang kadang-kadang off mic, kadang batuk sekejap kan. Okay. Ni contoh dia macam tadi kan contohnya. Kalau you perasan saya tunjukkan contoh tadi. Paper short communication ni kalau katalah kita nak buat 3 soalan, tanya kat grup WhatsApp. Grup WhatsApp kita ada 256 orang kan. Buat 3 soalan, nanti dia orang respon. Jadi kumpul jawapan respon tu buat satu artikel pun boleh. Okey, contohlah kita buat conference ataupun buat latihan.
Biasa kan buat latihan. Okey, latihan daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Okey, pukul 4.45 tu okey, semua orang kena minta jawab So Sidik lepas latihan ni menilai penceramah dan sebagainya. Itu pun boleh buat artikel. Ataupun bila kita buat satu contoh lah kan, kita buat satu seminar, tengah-tengah tu kita bagi borang nak uji kefahaman. Itu pun boleh buat artikel. Itu yang maksudnya. Kita boleh buat satu collect data based pada satu event contohnya. Buat apa-apa event pun, saya tengah demonstration produk. Orang pun tengok demonstration produk, lepas tengok produk tu diisi borang evaluation. So itu pun boleh buat artikel. Itu maksud dia lah. Maksudnya yang macam mana paper short communication ni dengan tak banyak soalan, tak banyak part untuk analisis, kita boleh come upkan satu artikel short communication walaupun daripada event. Kan? Okey. Saya baru jumpa satu artikel berbentuk video. Pun boleh. Nanti saya tunjuk. Tak silap saya dalam lain-lain artikel ni ada kot. Nanti kalau ada kan saya tunjuklah. Memang boleh berbentuk video. So berbentuk video ni kategori dalam paper Science Direct. Elsevier banyak. Boleh. Sebenarnya dalam video pun boleh. Boleh Afzan. Kalau tanya saya, itulah benda-benda yang kadang-kadang saya tak cover tu kadang-kadang saya sendiri pun tak buat. Jadi sebab tu kadang-kadang saya tak bagi contoh yang clear lah. Okey. Macam mana kalau saya ada video nak buat satu artikel. Tapi boleh. Memang saya sendiri ada jumpa. Tak tahulah dalam slide ni ada ke tak. Nanti saya tunjuk kalau ada. Tapi memang boleh. Memang boleh. Cuma Afzan kena tengoklah. Publisher tu boleh terima ke. Kita ni main buat je video, kita hantar jurnal. Tak boleh. Kita kena check. Kita kena review kat jurnal tu. Check dulu. Kalau dia boleh terima video, meaning that kita pun boleh hantar jurnal kat situ. Dengan ikut format dia lah. Kalau macam mana dia buat, kita ikut je. Kan. Sebab kita ada base dia. Okay. Alright. Okay. Kita sambung dengan kita pun tak banyak masa kan. Kita ada almost 30 minit je lebih kurang. So saya nak tunjukkan beberapa artikel contoh selepas ni, tapi saya nak habiskan sikit je untuk lain-lain. Dia bagi saya dia bersifat seperti short communication, cuma nanti you kata saya, oh ni bukan short communication sebab nama dia lain. Saya nak beritahu, ya, dia bukan kategori short communication tapi sifat dia sama macam short communication sebab pendek. Tapi dia pakai nama lain, dia tak pakai short communication. Kalau short communication, ni tadi kita tulis, nampak ni, tulis short communication. Ada tulis kat sini. Mana tadi? Ada yang tak tulis sebenarnya. Ni pun tak tulis. Tapi memang kita tahu ni, short communication. Okay, kita tengok yang lain-lain ni. Ni yang kata others ni. Okay, others ni kita tengok. Okay, short report nama dia. Dia tak panggil short communication, dia panggil short report. So dia ada background, dia ada literature review, dia ada discussion. So ada 5 muka surat lah. Table tak ada, figure tak ada, tapi quantity reference ada 29. Contoh paper ni nampak tulis short report. Kan? Populism and health inequality in high income country. Okay. Kedua, nama dia experience in teaching and learning. Nampak ni. Pengalaman dalam mengajar dan pembelajaran pun boleh buat satu artikel. Ada background, literature, discussion. Page banyak sikit lah, 8 muka surat, reference ada 19, table ada 3, figure ada 2. Contoh paper ni lah. Nampak ni. A training workshop. Nampak? Workshop punya latihan. For community pharmacist workforce, caring for all the adults. Experience in teaching and learning. Based pada pengalaman ni, dia boleh buat satu artikel lah. Tapi ni ada data lah. Contoh dia macam ni kan. Ada patient case description, ada patient detail, so letaklah nama, letak AA lah kat sini kan. Age berapa apa semua. So dia bagi older people kan. So dia buatlah maklumat-maklumat ni dia masukkan. Example of case study, medication management for all the adults. Okay, invited viewpoint. Okay, takkan saya kata ni short communication, tapi sifat dia macam short communication. Ada 9 muka surat, ada table 1, figure 1, quantity reference ada 47. So introduction, key COVID-19, government response, society response and recommendation. So paper ni paper ni daripada Japan, Australia, Indonesia, ada good collaborative lah. Review and analysis of current response to COVID-19 Indonesia period of January to March to 2020. Okay, so dapat ni daripada bulan Januari to March, awal-awal COVID ni, invited viewpoint kategori dia, kan? Dia tak gambar raja ni. Kadang-kadang kan gambar raja ni kan kadang subjektif tau. Dia screenshot dia muka surat depan daripada Indonesian government COVID-19 website. Kadang letak macam ni. Kadang-kadang kita kena tahu tulis artikel ni santai sebenarnya, lebih fleksibel. Jadi kena letakkan orang kata apa? Gambar. Macam ni kan kalau tanya saya lah kan, supaya kita faham Indonesia kan. Contohnya virus corona COVID-19, lindungi diri, lindungi sesama. Nampak gambar ni. Ayo cuci tangan. Jadi kadang-kadang menarik
daripada gambar ni nak represent something yang bahawa gila, kalau kita boleh kaji masa tahun tu kan corporate website. So mostly semua website, contoh macam kita pergi jurnal lah, pergi Emerald ke, pergi Sign Direct, semua gambar depan tu gambar virus. Tapi yang Indonesia ni menarik, dia letak gambar ni pula, ayo cuci tangan. Jadi difference lah kan. Okey, dia letak kronologi. Menarik paper ni buat kronologi. Kalau tengok kat sini keputusan kerajaan Indonesia since pada 4 Februari sampai 31 Mac. Okey, dia beritahulah isu apa, title regulation, reference dari mana. Jadi maklumat lah. So beritahulah, declare COVID-19 dah ada dekat Indonesia. Okey, declare special emergency 28 Februari, 13 Mac, task force, rapid response. Last kali 31 Mac tu big scale social restrict for accelerative COVID-19 eradication. Kan? So belah ni ada reference lah, maklumat ambil daripada mana. Kan? Okay, commentary. Commentary tapi tak ada outline lah. So ada 2 muka surat, ada table kosong tapi reference ada 9. Contohnya lah, COVID-19 challenge and consequence for rural healthcare in India. So ni commentary lah. And commentary. Brief opinion pun boleh. Ni ada 3 muka surat je. Table 1, reference ada 9. Nampak ni? Brief opinions. Kan? Okay, dia ada bagi table kat sini lah. Inilah topik dia lah. Kajian ni lah. Ada 3 kolom. Okay. Lepas tu research highlight, no abstract. Nama dia research highlight tapi tak ada abstract lah. Ada background, ada result, conclusion and perspective. Ada 3 muka surat, table 1, reference 17. Ni, what do teachers see? Perception of school time physical activity program on student behavior. Research highlight. Okay. So dia letak positive behavior, problem behavior lah. Ini ada table dia. Okay, sorry. Siapa tadi Afzan ni? Tanya. Tak ada pula dalam ni. Ingatkan ada contoh yang video tu. Tak ada. Tapi saya ingat saya ada yang saya kumpul tu video, cuma tak ada dalam slide ni. Kan? Memang boleh video, boleh buat satu analisis untuk come outkan satu artikel lah. Contoh yang gunakan banyak video, medik. Medik lah. Macam medik kan dia masukkan kamera kan dalam badan. So dia nak tunjukkan perbezaan ke condition tu. Dia ambil gambar tu tapi dia analyse daripada rakaman video tu, dia capturekan gambar lah dan tu buat penerangan, jadi paper short communication. Okay, alright, kita dah selesai dekat jenis artikel conceptual, general literatur dengan short communication. So dengan sedikit masa ni, izinkan saya nak sambil-sambil tu lah nak tanya soalan boleh. Saya tengah nak buka artikel supaya kita boleh belajar lagi, nak nampakkan lebih jelas artikel berbentuk konseptual dulu. Boleh Okay, saya tunjukkan beberapa artikel yang menggambarkan jenis artikel berbentuk konseptual. Saya kena buka file dulu baru boleh saya share. Okey, boleh dah share. Sebentar Okey. Sekarang ni saya tengah share satu artikel. Boleh nampak tajuk artikel ni adalah A Proposed Human Resource Management Model for Zakat Institution in Malaysia. Okey. Kalau you tengok kat sini, kategori dia adalah paper type dia adalah conceptual paper. Kita tengok macam mana rupa paper ni dia buat propose. Dia nak propose model. Jadi kita tengok outline dia. Dia start dengan introduction. Okay. Kemudian dia pergi topik dia. Dia tak letak literature review, terus topik. Important element and constructing HR models for zakat institusi. So basically lah dalam HR ni cerita tentang pekerja dia kan, recruitment. Kemudian HR ni akan cerita selection, employee. So kita cerita pasal penilaian, performance appraisal. Okay, tapi dia selit lah sikit dengan ayat Quran dan sebagainya. Okay. Kemudian training and development, compensation, papasan, gaji semua. Okay, habis. Okay, kemudian dia buat critical review. Critical review ni saya faham kenapa dia buat. Sebab dia nak maklumkan bahawa memang ada je HRM models. Tapi mungkin HRM model tu tak sesuai untuk institusi zakat. Jadi dia buat critical review lah.
So tadi yang tanya, ni paper conceptual tapi dia boleh je buat critical review. Okay. Jadi dia buatlah critical review on this HR model tu. Ni gambar rajah ni. Ini yang asal lah daripada Brewster. Dia letaklah source Brewster. Ini original Brewster lah. Dia tak ubah pun gambar rajah ni. Okay. Kemudian dia kritik lagi kajian barat daripada ni Reader and Machandlers. Okay. Dia review-review lagi. Ada lagi kajian daripada Zhu et al. Ni pun tak sesuai. Dia kritik lah. Buat critical review. Okay. Kemudian last kali baru dia keluar. Okay. Propose Human Resource Management Model for Zakat Institution. Baru dia kata, okay, berdasarkan semua critical review tu, kita kena kamakkan satu model HR untuk zakat institusi. Inilah rupa dia, nampak? Inilah dia propose zakat tu. Inilah rupa dia. Rupa propose HR model tu dengan gambar rajah ni. Okay, kalau nampak gambar rajah ni, smart juga lekaran ni. Kalau dia letak kat sini adalah external environment, kalau tengok circle ni kan. Tapi yang luaran ni adalah HR ni, recruitment, selection, performance appraisal, training development, compensation. Kalau you nampak tadi dia dah review dah HR tadi. Dia letak kat luar. Yang kat dalam ni lah institusi zakat tadi. Ada internal characteristic, zakat collection goal, zakat management strategy, zakat distribution. Okay. Dengan gambar aja letak source, authors own. So dia yang propose. Lepas propose habis lah conclusion lah. Tak ada apa dah. Lepas ni conclusion, nampak? Dia cerita propose ni pun buat point-point je. Propose human resource management model zakat institution ni pun dia explain 1.1, point 2, ada 3 je hujah dia. Kemudian conclusion habis disebabkan dia tak ada gunakan teknik apa-apa, cuma propose saja. So dia kategori paper berbentuk conceptual. Paper ni hantar dekat Emerald, tak perlu bayar. Kalau you nak bayar, maksudnya you memilih untuk open access. Sebab mostly journal adalah option. Nak bayar boleh, tak nak bayar pun tak mengapa. So yang ni dah lebih kurang campur reference ada 12 muka surat. Adakah gambar yang diambil daripada internet itu perlu mendapat keizinan hak sebelum dimasukkan dalam artikel? Okey, contoh je lah kan. Yang author own tu tak apalah. Soalan Khatijah tadi tanya kita ambil gambar model ni. Katalah kita ambil gambar model yang asal ni. Gambar model mana? Ini. Daripada Brewster ni 1993. Okey, katanya Brewster ni daripada artikel jurnal. Nampak ni? Brewster 1993. Kita tengok sumber dekat reference. Brewster Brewster. Okey, Brewster ni daripada BR. Okey ni. Brewster ni daripada International Journal of Human Resource Management. Maksudnya dia ambil gambar ni daripada artikel jurnal. Okey. Soalan Khatijah tanya, boleh ke kita letak gambar ni tanpa meminta keizinan? Memanglah apa-apa pun minta izin tu lebih baik daripada tak minta izin. Saya ulang balik. Minta izin tu lebih baik daripada tak minta izin. Okey. Kalau persoalan tanya dia nak ambil juga, boleh atau tidak? Boleh. Selagi mana tidak ada simbolik copyright. Copyright tu maksudnya apa? Ada logo C ke, ada R ke, trademark ke, TM ke, ada industry design, ada patent number, tak boleh ambil. Sebab yang tu dah ada intellectual property. Kalau tak ada, dia letak gambar rajah macam ni dalam artikel dia, kita buat macam ni je, source. Kita cite dia, cukup. Dekat reference pun ada, dekat sini buat source. Saya ulang balik. Kalau ada tulis register ke, trademark ke, industri design ke dan sebagainya, tak boleh ambil. Itu memang dari segi law salah. Dari kes kita ni, kalau dia tak ada, tak apa. Cukup untuk kita buat source dan juga kita letakkan citation maupun rujukan. Tapi tetap saya kata, kalau you nak sedap hati, boleh juga email dengan dia. Saya yakin Brewster bagi, kalau you ambil gambar rajah dia, jangan you ubah, ambil dan letak. Okey. Kalau ubah itu bukan lagi dah. Itu bukan, itu dah jadi adaptif ataupun konseptual. Tu menunjuk soalan siapa tadi tanya. Tu tanya soalan yang tu, maksudnya itu jawapan saya lah. Sebaiknya minta izin lebih baik. Apa-apa pun minta izin, tetap itu yang paling terbaik. Tapi kalau kita nak ambil salah ke tak, okey, kalau selagi tak ada simbol intellectual property, patent ke, trademark ke, copyright ke, kita boleh ambil. Kalau ada simbol PAT ke, trademark ke, TM ke, registered ke, R ke, C, memang tak boleh ambil langsung. Sebab itu dari segi legal dia memang tak sah. Memang kena minta kebenaran. Kalau tidak, kena saman kita nanti. Okey, kita tunjuk artikel yang lain pula.
Okey, kita jam berapa sekarang ni? Kita masuk artikel satu lagi. So artikel berbentuk konseptual. Okey, kalau kat sini kita tunjuk artikel satu lagi ya. Saya nak tunjuk artikel nanti artikel-artikel ni you all boleh tengok tau. Boleh tengok dekat ni. Katalah contohlah artikel yang kata artikel yang saya buat lah kan. Ni artikel yang saya sendiri buat lah kan. Nanti boleh tengok. Saya kongsi nanti full data pula. Artikel nanti kan saya akan share. Nanti you boleh tengok lah dekat folder yang saya kongsi dekat Google Drive. Ini contoh paper yang berbentuk konseptual. Tadi saya tulis sendiri. Ini pengalaman saya yang pertama 2013. Okey, ini buat ni tengah rajin lagi lah. Ini pun nak 16 muka surat. Lepas ni tak sampai 16 muka surat dah. Okey, introduction. Okey, kita introduction. Okey, kemudian literature review. Jadi review ada pecah lah 2.1. Okey. Okey, ada table. Saya tahu, saya pun dapat tips. 2013 pun supervisor saya cakap kalau boleh tulis artikel kena ada table. Saya letak table. Okey. Ni table lagi sambungan. So dah pecah lah 2.21 outline. Masih lagi dalam literature. Okey. Ni masih lagi literature. Kemudian nombor 3, a proposed conceptual model. Lepas literature, terus nombor 3, a proposed conceptual model. Okey, saya letak gambar ni. Okey, kemudian sebabkan gambar rajah ni ada hipotesis, saya cerita dah sikit. Design hipotesis tu kan. Okey, ada 1, H2, H3, H4. Kemudian, Kemudian conclusion. Tapi saya dah belajar ni. So kalau sekarang ni jangan tulis conclusion sependek macam ni lah. Kalau boleh tulislah conclusion yang orang kata dapat memberi manfaat pada orang lain. Cadanglah sebanyak mungkin untuk next researcher untuk dia explore apa lagi. Kan? Tapi macam itulah, lepas propose conclusion, habis reference, tak ada apa dah. Ni artikel berbentuk conceptual. Okey. Saya tengok lagi artikel apa ada kat sini. Tak apalah, kita stop lah dekat ni. Kita pergi jenis artikel lain. Yang ni tadi artikel berbentuk conceptual. Kita tengok artikel berbentuk general review. Kan? General review. Contohlah, saya suka kendian-kendian ni, saya suka sangat share artikel ni. Kan? Seronok. Kan? Sekejap saya kena buka artikel ni dulu. Masa terhad, kalau ikatkan kongsi bedah artikel memang seronok lah. Lagi-lagi kalau macam artikel yang baru saya dapat lah. Sekejap saya share sekejap. Okey. Ini kategori general review Ini general review. Ini contohlah, kita sebenarnya nak dapatkan idea tau. Sebanyak mungkin idea supaya kita tahu bahawa okey, ambil gambar peta boleh, ambil gambar Google Map boleh, buat table boleh, buat figure boleh, buat words cloud boleh, buat text cloud boleh. Sebenarnya nak buat visual ni macam-macam boleh. Okey. Satu paper ni, ni open access lah. Kalau ditanya ni open access lah. Kebanyakan open access kena bayar lah. Okey. Journal of Ethnic Foods. Ini nama jurnal lah, Ethnic Foods. So tajuk dia, The Diversity of Traditional Malay Kuih in Malaysia and its Potential. Nak tengoklah kan, tentang kepelbagaian kuih-kuih yang ada dekat Malaysia ni dan potensi kuih ini. Okey. Kita tengok introduction dia. Introduction dia ceritalah, geographically Malaysia is situate in the Southeast. Dia ceritalah lokasi Malaysia dia dekat Laut Cina Selatan. So kita ada East Malaysia, kita ada West Malaysia, kita ada Borneo Island dan sebagainya lah. So dia cerita sikit lah. Nampak kat sini dia cerita macam Malaysia ni ada nasi lemak, rendang, laksa, macam-macam lah makanan-makanan kat Malaysia ni ikut pelbagai etnik. Okay, kemudian dia cerita lah Malaysia ni kalau pasal kuih, Malaysia gastronomy concoction. Jadi kuih tradisional Malaysia ni ada traditional sense, ada rasa-rasa dia traditional dia. So ada pelbagai ingredient, dipanggil sini traditional ingredient lah. So ada starches, ada additive, ada sweeteners, okay, ada liquid. Okay, ni nampak. Ini yang saya nak kongsi ni. Oh, menarik Ambil gambar je. Ambil kamera, ambil phone, letak kuih tu, letak atas daun pisang, betul letak atas pinggan, letak pula tu design dia, letak kain batik, nampak macam traditional sikit, ambil gambar. Ambil gambar pun boleh tulis artikel. Ni contohlah ni. Ni kalau kuih ni, kuih apa kuih buah Melaka dengan belakang tu kita panggil kuih telur katak. Dekat sini tulis kuih telur katak atau sticky sago. Jadi ambil gambar kuih. Sebab tajuk pun tentang kuih tradisional dekat Malaysia kan. Sekarang ni dia buat general review, cerita pasal kuih je.
Okey, dah habis cerita kuih tu, kemudian cerita lagi tradisional, masak cara tradisional. Inspiration name, kuih-kuih Malaysia ni nama-nama dia ada inspiration name dia. Ambil kuih lain pula dia letak kat sini. Ni kuih apa? Kuih talam, kuih puding jagung, kuih talam cendol, kuih bingka kayu ubi, kuih kasui. Ni kuih-kuih dia lah. Kan, tengok ambil gambar ni, tapi kita tak boleh ambil gambar kat internet, kena ambil gambar sendirilah. Alah, kita ada handphone kan. Kalau ada kamera lagi elok, lagi sharp lah. Pinjam sekejap ke ambil gambar ni. Okey. Kuih Malaysia ni kan banyak pakai daun pisang. Ni contoh visual pulut panggang. Real gambar ni. Kan. Okey. Okey, kemudian ceritalah lagi pasal kuih. Jadi kuih tadi cerita pasal kuih yang ada inspiration tu. Nampak. Ni kuih putri 2 sebilik ni. Belakang tu kuih koci. Ambil gambar je. Gambar review. Dia review lagi. Dia review. Lepas tu dia kata the state and stack of the traditional Malay kuih. Cerita lagi macam apa, traditional and to national, diversity and potential. Last kali potential lah, potensi kuih-kuih. Lepas tu conclusion. Ni kategori general review. Review gambar, review gambar, review gambar. Ni kategori general review. Okay. Okay. Alright. Okay. Boleh clear Saya tunjuk satu lagi. Paper general review. Okay, general review ni satu paper ni saya nak tunjuk lagi. Kalau nak tunjuk banyak nak tunjuk ni, saya tunjuk lagi dua lah. Ni satu lagi lagi. Okay, ni paper general review yang saya tunjukkan tadi dalam slide kan. Ada tajuk dia pendek, nama jurnal dia panjang. Okay, ni tajuk dia Entrepreneurship and Universities. Okay, tengok abstract dia pendek je. Pendek je abstract dia. Okay. Kalau tanya saya, boleh ke? Boleh lah dekat jurnal ni lah. Kalau nak buat abstract pendek, pergilah dekat jurnal ni. Sebab dia boleh terima kan. Okay, introduction. Okay lah, cerita introduction dalam satu muka surat. Okay. Lepas tu cerita teknologi transfer. Sebab topik dia ni, kalau tengok dekat abstract ni, dia nak cerita teknologi transfer, knowledge spillover dengan entrepreneurship capital. Okay, lepas cerita introduction, okay, first dia cerita teknologi transfer. Ceritalah 2 muka surat. Teknologi transfer ni. Lepas tu dia cerita teknologi spillover. Ceritalah 2 muka surat. Okay, yang ketiga ceritakan entrepreneurship capital. Conclusion. Habis. Saya ulang balik. Step dia. Saya minta maaf Okay, introduction. Okay, lepas tu masuk terus topik dia. Tak payah letak literature review. Terus topik. Teknologi transfer. 2 muka surat. Lepas tu knowledge spillover. Okay. Lepas tu dia cerita tentang entrepreneurship capital. Conclusion. Ni kategori general review. Okay. Saya tunjuk satu lagi. Okay. Doktor tak nampak. Oh, tak share. Ya Allah, Akbar. Saya ulang balik lah. Maaf sangat-sangat. Patutlah kan, tak ada respon apa-apa. Okey. Saya ulang balik. Minta maaf sangat-sangat Okey, paper yang kedua ni tadi tak share. Minta maaf. Saya ulang balik. So, topik dia adalah Entrepreneurship and Universities. Nama jurnal International Journal of Entrepreneurship. Nama jurnal panjang. Nama judul artikel pendek je. So abstract dia nak bincang pasal 3 perkara iaitu teknologi transfer, knowledge spillover and entrepreneurship capital. Jadi outline dia introduction. Dia start dengan introduction. Kemudian introduction, lepas tu masuk topik, tak ada literature, terus masuk topik pertama, teknologi transfer. So teknologi transfer tu dia ceritalah 2 muka surat. Kemudian masuk topik yang kedua, knowledge spillover. Okay, dia pun ceritalah dalam 2 muka surat, dia review. Okay, kemudian topik yang ketiga, entrepreneurship capital. Okay, buat 1 muka surat lebih sikit. Kemudian conclusion. Habis. Senang kan? Ada nak bincang 3 perkara. Introduction, ceritalah perkara pertama, perkara kedua, perkara ketiga. Dalam kes ni cerita introduction, mula teknologi transfer, lepas tu knowledge spillover, kemudian entrepreneurship capitals. Lepas tu conclusion. Jadi tak ada table, tak ada figure. Ni boring sikit lah. Tapi macam ni pun kita panggil paper general review. Okay. Kita pergi satu lagi. Yang ni paper ni menarik jugalah. Ni paper ni memang dah bertahun-tahun dah. Sebab saya suka bukan apa nak fahamkan kita bahawa tulis artikel jurnal ni dia santai dan ringan. Jadi kita kena faham saja. Okey, jap saya share jap. Okey. Okey, selebihnya nanti you all boleh explore sendiri lah, yang tengok lah kan. So kalau paper ni kalau tengok kan, Muslim male segmentation, the male gaze and girl power in Malaysia vampire movie. Okay, the best thing is nama jurnal ni Journal of Islamic Marketing. Kenalah kan, Muslim male
segmentation. Tengok Muslim male segmentation pun dah kena. Muslim represent or Islamic segmentation dah represent marketing lah. Okey, kalau ditulis oleh non-Muslim, tu yang menarik, ditulis oleh non-Muslim di Journal of Islamic Marketing. Kalau non-Muslim boleh, Muslim pun lagilah boleh hantar kat jurnal ni. Okey, jom kita tengok idea dia. Okey, idea dia start dengan ni dah kan. Okey, dia hantar jurnal kat mana? Journal of Islamic Marketing. Dia start dengan introduction. Okey, dia start introduction, so dia ceritalah introduction. Okey. Kemudian dia terus cerita the Pontianak konteks. Okey, kenapa patah balik kat tajuk? Tajuk ni cerita dia macam manalah kita ni kan dekat Malaysia boleh belah ke, boleh pergi ke vampire movie ni. Sebuah negara Islam ni kat Malaysia ni boleh pergi ke cerita vampire. Orang kat Malaysia ni takut tak takut hantu lelaki ni. Kan. Jadi bagaimana perspektif di Malaysia? Kan, perspektif Malaysia ni contoh kalau dalam Islamik dia ada Pontianak konteks. Okey, dia ceritalah Pontianak konteks tu kan, filem-filem yang berkaitan dengan Pontianak kan. Okey. Alright, kemudian dia cerita Islamic marketing. Dia pandai tau, dia sulamkan dia. Mula-mula dia cerita tentang Pontianak konteks, kemudian cerita Islamic marketing, market segmentation. Sesuai dengan nama jenis pun Islamic marketing. Jadi dia punya pemilihan outline ni smart. Dia cerita Islamic marketing and market segmentation. Okey, kemudian dia sambung lagi. Kemudian dia cerita the male gaze and its agenda. Cerita pasal male lah. Macam contoh konsep dia Dracula lah kan, ataupun zombie lah lelaki ni kan. Okey. Okey, kemudian dia cerita Islam and horror genre. Islam dan cerita dengan horror genre ni. Adalah jin, exist and Quran. So dia ceritalah kat sini. Masalah menarik ni, orang non-Muslim yang tulis ni. Okey. Kemudian the link between the male gaze and the male segment marketing. Okey. Okey, conclusion. Habis. Itu je. Tapi kita baca ni dapat knowledge lah. Dapat review, dia zoom. Tapi dia tak come out dengan framework apa dan sebagainya. So ni kategori paper berbentuk review atau dalam mana general review. Kan. Okay, saya stop share. Saya bincang paper yang terakhir lah. Sikit lah kan, tak banyak. Kan. So kita tengok paper berbentuk short communication pula. Kan. Short communication saya tunjukkan tadi, contohnya tadi kan, ramai yang tanya tadi pasal training kan. Sebelum tu saya nak tunjuk ni dulu. Okay, yang ni pun menarik ni. Kan saya tunjuk yang macam event tadi tu kan. Okay, sekejap saya share. Okay. Kalau tengok paper ni 3 muka surat je. Yang saya share sekarang ni 3 muka surat je short communication ni. Okay. So ni public health. Jurnal ni Q1. And nampak? Short communication. Okay. Tengok tajuk dia. Alumni Study of Master in International Health. Okay. So adalah abstract dia. Okay. Nampak background. Dia tak start introduction lah. Boleh lah kalau jurnal ni boleh terima background, kita buatlah background je. Okay. Background. So kena ada method, lepas background ada method. Lepas method dia ada discussion and conclusion. Kemudian ada result. Okay, dia letak table kat bawah. Yang soalan dia tanya tadi, reason for join the program. Dia kata, alumni master degree in international health, reason. Apa reason dia nak join the program activity after completion and outcome relate to the career development. Sampel ada 70 orang. So dia tanyalah, reason for join the program. The outcome of the program related careers. Study and work after complete the program. Nampak kat bawah tu. Each respondent could give more than one answer to the question. Maksudnya dia boleh jawab lebih daripada satu. Itu je. Kemudian habis dah reference. Nampak tak short communication, mudah tak mudah dia. Kan? Tapi kita kena pastikanlah jurnal ni, macam contoh jurnal ni kita dah lock. Public health ni boleh terima short communication, maka kita boleh hantar short communication kat jurnal dia. Okey, saya share lagi. Sekejap saya nak kena buka artikel dulu. Okey. Yang ni contoh training workshop. And okey, contoh paper ni kan. Okey, yang cerita pasal older adult tadi tu, yang umur 82 tahun tadi. Okey, kita tengok paper ni. The experience in teaching and learning. Jurnal ni Currents in Pharmacy Teaching and Learning. Okay, ni tulis oleh orang Malaysia ni. Kan daripada Monash University.
Okay. A training workshop for community pharmacy workforce, caring for all the adults. Okay, dari abstract. Okay, saya cepat sikit lah kan. Okay. Abstract ni kod format journal. Okay, dia cerita background and purpose. Mula-mula dia cerita background and purpose. Saya laju sangat pula kan. Okay, cerita background and purpose. Okay, kemudian dia ceritalah education, activity and setting. Ini dah cerita dia. Education, activity and setting. Ada ethic approval, instruction design. Kemudian dia ada program schedule. Macam latihan kan. Pukul 8.30 hingga 9 pagi, register and networking. Pukul 9, 9.10, introduction, overview program. 9.10 hingga 9.20, feedback previous workshop. Okay, part 1, elderly population. Okay, part 2, issue with engaged population. Kita akan berakhir pada pukul 5. Itu closing remark. Okay, inilah program dia buat. Okay, kemudian dia analisis sikit lah 8 program tu kan. Jadi dia cerita sikit. Okay, kemudian ni salah satu example, dapat case description lah. Example dia, beritahulah kajian dia, apa dia kumpulkan tu lah. Dapat bawah tu dia ada example of case study medication management. So, kemudian dia cerita lagi, kan? Apa tu cerita assessment sikit. Apa tu ini dia punya, apa table kat bawah ni, example case study menu plan. Okay, kemudian finding. Okay, finding dia letak macam ni lah. Based pada demografi, participation and percent. Okay, lepas tu discussion. Okay, ada result dekat sini. Lepas tu habis dah. Kan? Maksudnya boleh buat soal lah. Ni kajian dia kan. So kajian kita boleh jugalah kalau kita buat training ke bengkel ke event ke. Maksudnya boleh buat short communication. Okay, last lah. Kan? Selebihnya nanti minta you all boleh rujuk lah nanti dekat apa ni. Dekat folder yang saya share nanti dekat Google Drive link tu, nanti you tengok lah. You bedah lah. Self bedah lah. Kan? Okay, yang paper yang terakhir kat sini adalah paper daripada jurnal. Sekejap, saya share dulu. Lupa pula nak share. Okay. Okay, International Journal of Educational Development. Okay, jurnal ni pun bagus ni, jurnal ni. Okay. So, dia short communication. Surprisingly, tak ada abstract. Tak ada abstract langsung ni. Short communication. Dia future of UNESCO. Saya predict mungkin dia hantar abstract. Tapi mungkin publisher kata tak payahlah abstract. Tu decision daripada publisher. Okay. Kemudian dia ceritalah UNESCO bermula pada 65 tahun yang dahulu. Okay, dia ceritalah. Cerita perenggan demi perenggan, nampak. Pakai Wikipedia pun boleh. Jangan tanya saya lah boleh ke tak boleh dalam tesis kan. Tapi kalau nak hantar jurnal dekat sini, nak pakai Wikipedia pun on. Sebab dia boleh pakai Wikipedia. Okay. Okay, kemudian perenggan demi perenggan. Lepas tu letak satu table je. Yang comparison tentang UNESCO, LO, FHO dengan FAO ni. Okay, berkaitan dengan fund. Okay, lepas tu dia cerita-cerita tu habis. 2 muka surat je. Lepas tu reference. Nampak? Saya ulang balik. Ni muka surat pertama. Okay, ni muka surat pertama. Ni muka surat kedua. Habis. 2 muka surat je. Ni short communication. Ni paper Q1 juga ni. Paper yang bagus juga. Paper yang bagus. 2 muka surat pun boleh. Ni general review lah. Ni kategori. Tak buat apa kan, review je kan. Ni kategori general review tapi disebabkan dia 2 muka surat, sebab tu dipanggil sebagai short communication. Okey. Ada apa-apa soalan sebelum kita tangguh sambung untuk besok pula. Untuk topik besok adalah book review and proceeding. Mungkin besok tak lama Besok mungkin tak lama. Saya silap mungkin 1 jam dah boleh habis lah. Tajuk pendek je besok untuk book review dan proceeding, dan kita ada tajuk panjang pada hari Ahad. Kita ada tajuk graphical abstract, graphical highlight, kita ada words cloud. Yang tadi nak baca tulisan-tulisan tadi words cloud tu kan. Saya akan ajar hari Ahad, dan kemudian ada 10 langkah macam mana kita nak merisik chief editor. Maksudnya kita nak tahu, okay, chief editor okay tak jurnal ni. Kita hantar abstract je, hantar outline dan abstract, kemudian kita hantar kepada chief editor. Kalau dia kata okay, baru kita buat full text. Macam itulah, tu cara profesional kita nak merisik chief editor bagi memastikan artikel kita dapat diterima lah. Dah penat dah hantar-hantar reject kan. Salah satu teknik atau tips kita boleh merisik chief editor, yang tu kita akan bincang hari Ahad malam. Kita ada 3 malam malam ni, malam besok dan malam ni. Cuma malam besok topik kecil lah, book review and proceeding. Menarik juga tu. Kita tak pernah tahu bahawa kita baca satu buku, kita review, boleh hantar jurnal rupanya. Kita boleh hantar di jurnal dengan buat book review je. Baca satu buku, kita review, boleh masuk jurnal. Menarik tu topik tu. Okay, kemudian cerita tentang proceeding lah. Kalau you all nak hantar pergi seminar atau proceeding, so jurnal-jurnal apa yang saya boleh recommend lah. Maksudnya daripada berindeks Scopus dengan Web of Science lah. Kadang-kadang kita hantar pergi kat proceeding atau conference tu,
kadang-kadang yang tak establish kan. Jadi kita akan bincang strategi untuk mungkin saya tambah satu lagi topik lah. Mungkin besok tentang strategi untuk terbit di open access. Kalau tak ada dalam outline kita boleh cover topik itu juga bersama-sama dengan proceeding dan juga book review. So hari ini kita dah cover 3 topik besar. Penulisan artikel tanpa data bermula dengan paper bentuk konseptual kita propose. Okay, lepas buat review dalam literature kita propose. Kemudian buat paper general review, tak ada propose, tak ada teknik. Review je macam kuih tadi, seronok tengok kuih. So yang terakhir tadi adalah short communication. Dia boleh bersifat kedua-duanya, ada data tanpa data. Tetapi yang major punya sifat dia adalah pendek. Reference pun tak perlu banyak, muka surat pun tak perlu banyak. Okay. Okey, dia Tun Khatijah apa-apa kena tengok dekat universiti. Kalau universiti kata dia nak journal, maka book review tak boleh. Dia lain tu. Proceeding lain. Book review lain. Journal lain. Kalau syarat graduate journal, journal lah. Kalau syarat graduate dia kata boleh, journal / proceeding / book review / maka boleh lah. Kena tengoklah. Kalau tempat saya UPSI tak boleh. UPSI pakai artikel jurnal. Jadi pergi proceeding pun tak kira. Pergi book review pun tak kira. Kan? So ikutlah. Kalau dia kata dia / okey lah. Kalau dia tak / kena jurnal jugalah. Kan? Jurnal yang artikel kita lah. Jangan original artikel, literature review artikel, conceptual artikel, general review, short communication. Itu cuma. Tu semua jurnal. Tu semua jurnal. So besok akan cerita selain daripada jurnal, kita ada proceeding, artikel proceeding daripada conference, dan kita boleh juga baca buku dan kita review buku. Tu menarik tu. Review buku tu ramai orang tak explore. Menarik tu. Dia baca satu buku, tulis 1-2 muka surat, boleh buat. Book review tak banyak, 1 atau 2 muka surat je. Kebanyakan orang tulis dalam 2 muka surat je. Kan? Buat book review. Okay. Okey, saya rasa itulah. Saya pun sebenarnya tak apa nak fit sangat, minta maaf sangat. Ada masa saya off sekejap mic saya sesema dan saya batuk tekak pun tak apa nak okey. Banyak bercakap sebenarnya, bukan ada apa. Non-stop kan. Sebab hari ni Perak cuti, lega sikit siang tadi. Okey. Alright, kalau tak ada apa-apa, terima kasih semua. Remind saya kalau saya lupa, saya memang nak kongsikan link full artikel. Nanti you boleh access lah. Dapatkan artikel yang saya bedahkan tadi, dan ada artikel-artikel lain lagi. Nanti you bolehlah tengok jenis-jenis lagi kan. Saya tunjuk contoh ada sikit je kan. Nanti you boleh tengok lagi contoh-contoh artikel conceptual, contoh-contoh artikel general review, contoh-contoh artikel short communication, supaya kita boleh mendalami lagi lah. Dan kita pun tahu bahawa daripada apa yang kita ada, progress yang kita ada, penulisan yang kita ada sekarang, apa lagi bentuk artikel jurnal yang boleh dibuat, ditulis dan diterbit tanpa menunggu data. Jadi awal lagi ni kita baru buat 1, buat 2. Jadi boleh tulis artikel dah berdasarkan jenis artikel yang berbentuk general review ataupun conceptual ataupun literature. Jadi besok-besok dah ada data, tak apalah, ada data kita buatlah artikel berbentuk original ataupun artikel berbentuk penyelidikan. Okey, terima kasih semua. Okey, kita jumpa nanti pada esok untuk topik. Esok topik adalah book review, proceeding. Saya tengok kalau tajuk tu tak bertindas, saya nak tambah satu lagi adalah strategi untuk menerbitkan artikel secara open access. Mungkin tambah satu topik lah. Tapi saya tengok dulu tajuk tu. Kok tajuk tu dah akan cover pada minggu-minggu akan datang, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Minta maaf atas kekurangan dan kesilapan hari ini. Mungkin suara saya pun tak okey. Sebutan pun tadi ada banyak yang tersilap. Mohon maaf. Jadi apa-apa, kalau ada apa-apa lagi soalan, boleh tanya dekat grup WhatsApp. Mana yang saya boleh respon, saya respon. InsyaAllah. Kita jumpa lagi esok. InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.